insyaAllah dah jadi barisan kawasan Masjid As-Solihin, tuan-tuan, guru-guru, tuan-tuan yang hadir pada pada pagi ini, dan insyaAllah antara mereka-mereka yang sebenarnya dah biasa dah berurusan dengan alam-alam barzakh ni. Masya Allah. Cuma kita belum lagi sampai ke alam tersebut. Kita biasa menguruskan jenazah yang meninggal, melihat jenazah yang meninggal berada di dalam kubur dan berada di dalam lubang liang lahat. Semalam kebetulan saya dapat balik kampung. Memang di Pasir Panjang tempat tanah kuburan ni di Paris 9. Saya tak sempat nak upload dalam gambar ni, cuma dia dah buat dah sistem dulu macam agak berterabur sikit. Sekarang dia buka satu kawasan baru. Dia macam dekat Sungai Buaya tu lah. Maknanya yang sebelum tu ni tak apa. Cuma yang dah terbaru tu dia akan buat dan kepuk dia sama je seragam dia. Maknanya kalau boleh memang tak payah kepuk, tapi maknanya untuk lebih agak tersusun dan rapi, mereka yang datang pun tak rasa macam khawatir atau takut. Cumanya bila mana sampai ke kubur ni bukan masalah kita takut dengan hantu, tetapi kita kena ingat inilah tempat yang akan kita diami. Dan insyaAllah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang saya pesan banyak kali kepada diri saya dan insyaAllah pada seluruh sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa doa kita pada setiap lepas sembahyang pada 5 waktu untuk tidak meninggalkan doa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan baik. Ada yang meninggal Masya Allah sedang melakukan takbiratul ihram. Baru ni tahun ni, tahun lepas sepatutnya saya pergi ke Sabah untuk main bowling, wakil kebangsaan negeri Selangor kebetulan. Kebetulan masa tu, dan dah beli tiket bulan 7 lah sebenarnya, nak pergi bulan 11. Rancangan tu dah awal dah, beli tiket dah bayar dah, lagi bini. Saya bawa orang rumah saya sekali, tetapi Allah Maha mengetahui dan segala perancangan pastinya ada yang Allah Maha mengetahui. Tarikh yang sama sepatutnya saya pergi, anak saya ke UPKK, dan kebetulan pula sebelum dia UPKK dia accident pula, kaki dia simen tu. Tapi alhamdulillah lah, saya terpaksa batalkan pergi ke Sabah. Cuma berada di sini, cuma sahabat-sahabat yang berada di Sabah ada yang main takraw. Dia sebab ada permainan takraw, bowling, bola tampar, pingpong semua dia. Dan sahabat daripada Kelantan, umurnya tak sampai 40, dalam 36 tahun, sedang main takraw. Ni cerita yang sahabat-sahabat yang pergi sana lah, sedang main takraw subuh akhir tuan-tuan. Kemudian rasa penat, baring, kemudian rasa letih sangat, meninggal di situ. Tapi Masya Allah, kita pun doalah mudah-mudahan kematiannya dalam keadaan husnul khatimah. Dan ada juga sahabat daripada Sabah tu balik ke sini daripada Melaka, balik pula accident, langgar antara pokok dan tiang. Bayangkan pokok dia langgar antara pokok dan tiang. Dan Masya Allah, inilah benda yang kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kematian kita, kematian yang husnul khatimah. Jadi berkesempatan 2023 ni, saya menyuruh kepada diri saya, maknanya kita maafkan orang lain sebenarnya. Kita tak perlulah aku tak maafkan kau sampai kiamat, jumpa dia pada mahsyar. Dia rasa macam mudah dia buat ayat itu, tapi sebenarnya kita nak jumpa di padang mahsyar tu pun bukan satu benda yang mudah. Jadi kita boleh tanya, kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau saya ni, cuma ingat ya, kalau menghadapi kematian dan berada dalam situasi kematian, sebab kebetulan saya balik semalam, saya ziarah kubur arwah abah saya, dan saya cabut rumput atas kubur tu yang mati. Rumput atas yang mati. Tapi kalau rumput tu dah terlalu tinggi sangat, dah macam hutan belantara, agak-agak lah. Maknanya kita kena ingat, iza matat ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Bila mana mati anak Adam, terputus segala amalannya, melainkan 3 benda: ilmu yang bermanfaat, yang kedua sedekah jariah. Ni nak buat masjid ni kan, Masya Allah, bagi sedekah walaupun buat jamban, betul tak apa. Sebab saya sayang tengok satu masjid tu, Masya Allah, ada sinar. Bukan saya suka hantar pos-pos itu, bukan saya nak kata saya ini riak sangat, bukan. Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah.
Cuma saya nak mengingatkan sebab kita tak lama lagi akan masuk bulan hari ini 9 Jamadil Akhir. Tak lama lagi akan masuk Rajab. Allahumma barik lana fima razaqtana, ya confirm doa makan tu. Allahumma barik lana fi Rajabin, Allahumma barik lana fi Sya'banin wa ballighna Ramadan. Dalam bulan Rajab biasa kita dengar kalimah subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maknanya apa? Kehidupan kita antara masjid ke masjid. Hidup kita datangnya ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling damai, tempat yang mengamankan, tempat yang paling mencari amalan baik yang terlalu banyak adalah di mana? Masjid. Jangan pula masjid menjadi tempat kita bersengketa. Masjid menjadi tengok imam tu warna pink, baju pink, aku tak suka warna pink, aku left group. Tak ada. Kita jadikan masya-Allah, doalah saya tengok kita masjid kita insya-Allah Ramadan nanti masya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat selesa dalam keadaan solat. Saya azam insya-Allah 2023 Ramadan ni saya nak solat tarawih 23 rakaat full. Sebab apa? Masjid dah baru. Tak apa, kalau dah 15 tak tahan Ustaz, 8 dah pula. Cuma pesanan saya Ramadan, kalau solat tarawih buat 8 ke buat 20 ke, no problem. Tak jadi masalah. Jangan duk cakap kau geng 8 aku geng 20. Di masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah tak ada kat sini lagi. Sini tak ada lagi, saya tak pernah jumpa. Di masjid Banting saya pernah jumpa, nak masuk tu abang nak solat berapa rakaat. Saya bukan bohong. Saya masuk tu abang nak dia bagian jaga tu nak solat tarawih berapa rakaat. 8 sana, 20 sana. Sebab apa? Senang nak keluar nanti. Kalau bayangkan yang masuk 8 dalam, yang last tu 20, tak guna juga dia keluar dia solat 8 rakaat betul. Dia kena tunggu baik dia solat 20 rakaat. Tapi di masjid mana? Di masjid Sultan Salahuddin Shah Alam disediakan makanan dekat bawah. Dia buat makanan tu khas untuk solat tarawih 8 rakaat. Saya turun malam tu, sebab ngantuk sangat kan, buat apa je tak ada. Turun, alhamdulillah ada makanan 8 rakaat ni. Habis lagi 20. 20 peking 20 pun ada. Jadi kita dalam bab ni 8 ke 20 tak jadi masalah, cuma rugi kalau kita tak solat witir bersama dengan imam. Maknanya macam mana? Sebab kelebihan mereka yang solat witir bersama dengan imam mendapat ganjaran qiyamul lail sepanjang malam. Bayangkan, isunya imam buat 20, aku buat 8, betul? Macam mana? Sekarang kita nak bincang walaupun kematian ni sebenarnya benda yang kita nak bawa dalam malam tu. Sebab itu hari Jumaat kita mendengar imam baca dalam surah apa? Surah As-Sajdah. Baca dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-12. Berbunyi farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dalam ke alam dunia balik untuk kami beramal soleh. Sekarang kita nampak kita boleh pegang mayat. Kita dulu dalam tu 2 hari lepas saya dengar satu tu masya-Allah di Indonesia seorang macam pengurus bank, dia meninggal, kemudian bila dah dikafankan, disemayangkan, dimandikan, dikafankan, disemayangkan, dikebumikan, lubang yang sama rupa-rupanya ada orang dah booking dah di booking dah buat lubang tu. Dan aku nak lubang ni juga. Bila dia dibongkar, masya-Allah terbakar habis tuan-tuan. Dalam Allah Ta'ala alam. Sebab kita tak mengalami alam tersebut. Cuma dalam situasi kita berada dalam keadaan sekarang ni, masya-Allah, jangan sampai tangan minta, ya Allah kembalikan kami ke alam dunia untuk kami beramal soleh. Dan insya-Allah pada hari ini kita nak membicarakan dalam bab pengurusan jenazah. Saya pun tak adalah mahir sangat, cuma masa arwah mak saya tu masya-Allah, kami adik-beradik ke rumah kampung, kemudian kaki ni dilunjurkan, arwah mak kat situ. Mak saya meninggal 29 hari bulan 2 1992. Kalau kita ambil tarikh tu, maknanya sambut birthday 4 tahun sekali, betul? 4 tahun sekali, 29 hanya 4 tahun sekali, tahun 4. Tetapi berbetulan tarikh itu bertepatan pada tanggal 25 Sya'ban,
5 hari nak Ramadan. Arwah abah saya meninggal pada tanggal 15 bulan 11 2010. Tarikh yang sama saya buka AG tukar. Saya duduk kat Kelang 6 tahun dulu. Kemudian 2 tahun saya bergerak daripada ulang alik daripada Tanjung Darat ke Kelang. 5 pagi saya gerak. Tu kan dari 5 pagi terkejut, dah azan subuh dah rupanya. Rupa 5 pagi tu azan di sini. Kemudian saya buka AG tukar. Tahniah anda dapat tukar daripada Kelang ke Kuala Langat. Hari yang sama bapa saya meninggal. Masa tu dipanggil di hospital. Bila saya sampai ke hospital dalam 3 pagi tu, saya tengok arwah tengah nazak. Orang nazak, saya pesan ya, orang nazak jangan disuruh mengucap. Bapak kita nazak betul, abah mengucap abah, jangan. Tong lempang tanya, tak ada tak lempang. Maknanya orang nazak ni tak sama dengan orang tak nazak. Orang nazak dia akan dengar apa kalimah yang dia dengar. Abah mengucap, mak mengucap, abah mengucap, dia akan dengar, betul? Abah mengucap, mak mengucap, dah dia sebab apa? Abah mengucap. Jadi saya pegang tangan arwah abah saya masa tu dia tengah nazak tu. Saya tengok kenapa doktor duduk saja. Belum dah tahu dah waktu nazak tu, Masya Allah. Saya pegang tangannya, kemudian saya letak satu lagi tangan di bahagian sini. Kemudian saya bisikkan di telinganya tu, kalau boleh kalimah la ilaha illallah, ataupun kalimah apa? Allah. Bukan abah mengucap mak. Betul sedih. Siapa tak sedih betul? Tapi dia akan dengar apa? Dalam keadaan itulah kita hari ini insya-Allah dalam slide ni ada dalam saya buat yang saya sediakan tu insya-Allah. Yang depan tu amalan-amalan yang juga sebagai rujukan kita lah. Maknanya saya sebut tadi rugi kalau dalam Ramadan kita solat tarawih 8 rakaat kemudian kita pergi belakang. Tak salah sebenarnya. Tapi sebenarnya apa salah kiranya imam untuk rakaat yang ke-9, 10 kita bangkit bersama imam juga. Kita solat witir. Nak buat 8 ni, nak buat 8. Imam akan solat tarawih, kita solat witir, tak apa. 2 rakaat selesai betul, tak nampak bezanya. Kemudian yang masalahnya dulu, yang satu tu imam nak buat 2 rakaat, kita buat 1 rakaat betul. Imam usalli sunnatan tarawih rakataini imaman lillahi ta'ala, kita usalli sunnatan witri rakatan. Tu. Ada cara ustaz, saya tunggu imam rakaat pertama habis, saya baru ikut. Boleh juga. Maknanya imam dah habis rakaat pertama betul. Imam naik rakaat kedua betul. Kita ikut usalli sunnatan tarawih sunnatan witri rakatan makmuman lillahi ta'ala. Maknanya imam salam kita salam. Tapi yang afdal kita ikut daripada pergerakan imam yang pertama. Imam usalli sunatan tarawih, kita usalli sunatan witr rakatan makmuman lillahi ta'ala. Imam rukuk, kita rukuk. Imam i'tidal, kita i'tidal. Imam sujud, kita sujud. Imam duduk, kita sujud. Imam sujud kedua, kita sujud kedua. Imam naik rakaat kedua, kita duduk pada tahiyat akhir. Pada situasi tersebut kita dibolehkan 2 perkara. Yang pertama mufaraqah. Mufaraqah tu niat dia lintas. Aku left, tak adalah bahasa Arab, bahasa Inggeris tu. Aku pisah dari imam macam tu. Maknanya left daripada imam, maknanya mufaraqah tu salam. Yang kedua, kita boleh menunggu imam. Kita dah baca fil alamina innaka hamidum majid. Kita bacalah subhanallah, 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 subhanallah sampai imam duduk di air. Imam fil alamina innaka hamidum majid. Imam salam, kita salam bersama imam. Rakaat 10 je dah. Rakaat yang 10. Yang 11 dah. Imam 11, 12, kita 1. Macam tu. Cuma mungkin benda ni dia ada kena ada ilmu. Cuma orang nampak macam lah. Contoh lepas sembahyang subuh kan, saya tak solat sunat qamliyah subuh, betul. Tetapi bila mana saya sampai imam dah solat, betul. Saya terus solat subuh, betul. Lepas tu saya pergi belakang, betul. Sebab saya tak solat sunat fajar lagi, betul. Boleh lepas tu. Tetapi kalau pandang orang, kenapa sembahyang ni haram waktu sembahyang, betul, lepas subuh. Ini kena ada ilmu. Macam mana kita tengok orang letak tangan masa solat. Ada yang letak kat sini pun. Nampak orang yang kadang Bangladesh apa ni, Pakistan tu banyak macam ni kan. Macam pemalas ni, betul. Macam betul. Tetapi sebenarnya ini mazhab apa? Ini mazhab Hambali, ini mazhab Hanafi. Hambali, Hanafi sini dia bawa pusat. Mana kata macam ni. Jadi kan terbalik pula. Maknanya Hambali
Hambali dengan Hanafi sini. Syafi'i antara pusat dan dada sini. Ada yang macam tu tak payah macam ni. Ada juga yang macam ini tak ada mazhab ni. Bukan kat luar saja, jangan fikir kat luar, fikir dalam. Apa dalamnya apa? Hati tujuannya apa? Aku bukan yang orang dulu nanti aku betul. Ni tak ada mazhab. Itu mazhab apa Ustaz yang itu kat tak ada, sini? dia ikut tak ada. Sebab kat sini kita ada macam kita ni kan. Saya boleh tengok orang Orang ni macam pasal takbir pernah kan. burung. Menutup. Kita takbir macam ni betul? Satu. Hati. Dan ada yang saya boleh tengok dia takbir sini, bukan kat masjid, jauh masjid kita. Bukan saya cakap salah orang, betul depan sama saya. Ya Allah di tangan sini. Allah. Sebelum tu saya jumpa Allah ada silap macam ni. Ini dia pangkah apa hal dia. Cuma dia tak ada. Cuma dalam kita menyebut dalam bab mazhab Syafi'i, maknanya kalau kita letak tangan sini, ini Hanafi dan juga Hambali. Kalau Syafi'i antara sini. Itu yang bab tangan ni juga dulu. Saya pernah buat khusus jenazah. Pernah buat khusus jenazah. Ada seorang makcik tu, Ustaz, maknanya kalau jenazah macam ni, kita kena letak kain tu kiri dulu katanya. Kan kain macam tu kan, nanti kita tengok kan. Maknanya kain dulu sebab apa? Kain letak kiri dulu, baru kanan jadi macam ni. Sepatutnya kain letak mana dulu? Kanan dulu kan, baru kiri. Tetapi dia nak tengok macam semayang, macam ni. Saya cakap dua-dua betul. Tapi yang lebih baik kanan dulu, baru kiri, betul. Sebab apa? Sebab kita nanti kalau contohlah kita di masuk dalam liang lahat tu. Liang lahat tu betul. Kita akan di muka arah mana? Kiblat. Muka arah kiblat dan pada lambung mana? Lambung kanan, betul. Dia akan pusing macam tu. Kalau tangannya letak macam ni, dia nak macam semayang kan macam ni. Macam ni. Kan kita akan buka tadi kan, ada ikatan 5 ikatan. Bila buka ikatan tu dia macam ni, dia akan apa? Jatuh, betul. Tapi kalau kita letak kanan dulu, kiri, dia macam ni, kan tak jatuh. Tapi duduk okey. Jangan sampai buka-buka terpogil budak mama yang tu kan. Tak adalah macam tu. Cuma benda-benda ni benda khilaf je. Macam ada yang mandikan jenazah, yang paling mudah mandi jenazah ni mandi dalam kolam tenang. Tapi agak-agak lah. Dan saya pesan, bila mana dalam bab mengurus jenazah, kita mandikan jenazah macam kita mandi. Kita, sebab saya teman tengok, bukan apa, bila dia jurus tu, dia jurus macam tu. Apa salah kiranya? Kita pernah tak kita mandi baring macam tu, betul buat macam tu? Kita pun tak mau, betul. Sebab kita mandikan jenazah macam mana kita mandi, dan kita mewakili jenazah macam mana kita mandi. Bermakna kita apa? Dengan penuh kelembutan. Kita kalau nak buat muka ni, maknanya apa salah kena letak macam tu. Ini bekas siram macam tu. Kena ingat, dia benda ni benda yang nampak macam simple. Macam kita nak nanti kita tengok kain kapan kan, betul. Kadang dia tentang kain kapan dia pijak tu. Dia pijak dengan kain kapan ni jangan dipijak satu ni. Sebaiknya jangan dipijak. Sebab apa? Walaupun untuk mayat bukan baju apa, betul. Cuba kita ambil baju, kita beli baju baru, betul. Dah bagi mak kita, letak ke bawah, kita pijak dulu. Bagi mak, apa perasaan? Cucap. Jangan dipijak. Dia sebenarnya kalau tengok nanti kita akan tengok nanti macam mana letak jenazah, kain kapan tu di mana. Kita lipat, maknanya tak adalah pijak kain kapan tu. Nanti kita akan cara potong baju, nanti kita tengok sikit-sikit lah. Cuma dalam bab jenazah tadi, Masya Allah, kita kena bab ilmu tadi. Macam sembahyang tadi kita apa? Kalau bergulurkan tangan, betul. Itu belum lagi apa? Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki, Imam Malik, Allah wa Akbar, dan lepas terus. Dia dalam bab ni, insya-Allah kita hari ini kita lebih fokus secara santai, insya-Allah. Yang pasti dalam bab kematian saya yakin semua dah pernah menghadapi, melihat dalam bab kematian. Ada sampai ke tanah kuburan, ada yang melihat orang meninggal, ada yang orang yang berada di sisi jenazah, dan mungkin ada yang berada di kalau pengalaman itu belum pengalaman lagi, jenazah yang macam tsunami dulu, betul, yang busuk. Kadang saya dulu pernah masa dekat Mesir, saya dahulukan jenazah.
Cuma jenazah tanah kubur di Mesir, bilik dia lebih kurang dalam macam bilik ni, dalam tanah. Cuma dia ada buat satu pintu, kemudian tangga, kemudian dia akan masuk. Dia ada bagi tempat tu bagi empat bahagian. Jenazah tu disusun dia. Dan memang ada jenazah Masya Allah dah meninggal bertahun-tahun, tetapi badannya masih lagi utuh. Kalau berada di Madinatul Munawwarah namanya Baqi'. Kalau berada di Makkahul Mukarramah namanya Ma'la. Dan ada seorang syekh Masya Allah yang begitu hebat. Dia meninggal biasanya dalam 6 bulan ataupun 6 bulan akan dibongkar lubang. Lubang dah memang ada, tetapi dia hanya buat apa? Penutup saja. Bila mana ada yang meninggal, dia akan letak situ. Kemudian penutup tadi, dia simen tadi tutup, kemudian di simen tepi. Lepas 6 bulan dia akan bongkar balik. Kemudian dia confirm, biasanya 6 bulan biasanya jenazah tadi menjadi apa? Tulang belulang. Dia akan pindahkan tulang tadi ke tempat lain. Jadi lubang tadi boleh digunakan oleh orang lain. Macam kita dulu pernah dengar kan, di Selangor nak buat apa? Kubur bertingkat dulu. Dulu pernah dengar isu kubur bertingkat. Sebab kita dekat Tanjung Darat ni mungkin kawasan kubur kita besar lagi. Mungkin kita akan datang di simpang Jalan Sepadan tu, kawasan yang masih luas lagi. Cuba bayangkan yang berada di bandaraya. Macam saya pernah uruskan jenazah 5 bulan. 5 bulan ya. 5 bulan, kalau jenazah 5 bulan 6 bulan ke bawah, dia hanya perlu dimandikan, dikafankan dan ditanam. Tidak perlu disembahyangkan. Sebab memang tak nampak dia punya apa? Jantinanya. Kecil di Subang Jaya tu, di Petaling Jaya tu, tempat ni Masya Allah terlalu sempit. Tu sampai satu tahap dia nak buat apa? Cadangan kubur bertingkat. Maknanya jenazah pertama tu ditanam 10 kaki dulu. Contoh ya. Selang 6 bulan ada lagi jenazah yang meninggal. Lubang tadi dia apa? Dia kulit balik, tanam pula 7 kaki. Lebih kurang macam tu. Tu kubur bertingkat. Dia bergaduh ke dalam tu. Itu alam yang amat berbeza. Kita belum lagi bincang kalau orang yang terbakar. Yang mana saya pindah di masa duduk kat Meru, pindah kat Meru, masa tu Atan Tuya kena bom. Beberapa tak sampai 2 km dari rumah saya tu. Ramadan masa tu saya pindah ke sini. Sosilawati pula yang kena bunuh tu. Cuma kita mohonlah, Masya Allah, mudah-mudahan kematian kita adalah kematian yang baik. Mana kalau nak menyebut dalam bab kematian ini, kita lihat di depan ni, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap kita akan menghadapi kematian. Cuma 3 benda yang dirahsiakan, betul? Sebab yang baru ni ada satu video, dia tengah pasang handphone ni, tiba-tiba mati terbeliak. Dia sihat. Tetapi dia tengah macam ni, tiba-tiba mati terbeliak. Dia nampak ada benda sebenarnya. Terus mati mengejut. Tu nanti saya ada bagi kat sini, ada doa angin ahmar hajati ya, baca. Kalau boleh baca doa angin ahmar tu. Dia sihat. Yang tengah duduk tengah dekat bank, tiba-tiba dia nampak jatuh, meninggal. Dalam keadaan tangan macam tu, tangan ini na'udzubillah min zalik. Cuma kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap kita akan menghadapi kematian. Bezanya 3. Yang pertama, dirahsiakan bila kita meninggal. Sampai ke Mekah, Madinah, saya sampai 1999. Mudah-mudahan 2023 ni sampai ke sana. Mudah-mudahan amin. Saya doakan juga yang berada depan pun sampai ke sana, insya-Allah amin. Saya 1999 sampai ke Mekah dan Madinah. Duduk kat Mekah ada 4 hari, 36 hari lebih kurang di Mekah, 4 hari di Madinah. Cuma kalau siapa yang ini kebetulan, siapa yang dapat pergi umrah ataupun haji, siapa yang masuk Mekah dulu kemudian masuk Madinah, ya, siapa yang masuk Mekah dulu pergi Madinah, maknanya dia akan buat apa? Tawaf. Dia akan buat umrah kan, ataupun buat haji, betul. Dan dia akan tahallul dengan apa? Dengan dia akan cukur rambutnya seluruhnya, ataupun dia sekurang-kurangnya tiga rambut, betul. Dia akan cukur rambut itu, dia akan potong rambut itu. Rambut ni kalau boleh jangan buang semua, simpan sikit. Jangan bawa benda syah, jangan bawa kenangan, tak ada.
Kalau boleh, ini yang masuk Mekah baru masuk Madinah. Ambil sikit, tapi jangan banyak sangat lah. Ambil sikit, kemudian bawa ke Madinatul Munawwarah. Bawa ke Madinatul Munawwarah sampai di Baqi'. Sampai di Baqi', tanam rambut tu di Baqi'. Tapi jangan tunjuk sangat, beryu-yu tanam. Memang confirm kena halau. Tapi jangan banyak sangat. Apa salah kiranya kita berdoa, kalau kita doa kita juga, kalau ditakdirkan aku meninggal, alangkah bagusnya aku meninggal di Mekah. Kalau aku meninggal, alangkah bagusnya aku meninggal di Madinatul Munawwarah, betul? Tu kalau waktu mak meninggal di Mekah Madinah tak mau balik. Nak jumpa juga, nak jumpa tak payah. Sebab dua tempat ni Masya Allah. Dan kita pergi sana pun kita minta, ya Allah, jangan kita bunuh diri pula. Dan jangan pula sampai ke Baqi' tu Ustaz kata tanam rambut ni bagus ni. Dah halang-halang tanam telinga ni. Tak perlu tanam telinga. Nak apa dia tanam. Yang tak boleh sampai kat Baqi' kita tiba-tiba gunting, faham tak? Kita gunting itu tak boleh. Mana kalau kita dari Mekah lah. Dari Mekah. Sebab Mekah tu memang kita gunting ada sebabnya. Sebab Allah, sebab kita tahan lagi betul. Jangan sama-sama kat betul. Oh, Ustaz kata bagus tanam. Alang-alang tanam rambut, tanam telinga. Mana telinga kau? Alhamdulillah Ustaz, insya-Allah telinga saya dah bersemadi di Baqi', berdekatan dengan mana? Dengan jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak tadi kau. Tak boleh tuan-tuan. Tapi kalau memang tiba-tiba tangan kita putus, tangan kita ada yang kena kencing manis tiba-tiba sampai sana, oh alhamdulillah betul. Kena potong. Jangan nak post pula balik Malaysia, tanam kat Malaysia senang, aku nak ziarah kaki aku, tak ada. Biar tanam kat sana. Di mana? Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Cuma kalau yang rambut tu macam Allah, kita ambil sikit lah kan, kita sampai kat Baqi' tu, kita jangan tunjuk sangat lah. Ini yang pesanan daripada guru saya lah, Ustaz Hazli Hashim Damani. Kita pun saya dulu masuk Madinah dulu 4 hari, kemudian masuk Mekah 36 hari lebih kurang. Botak habis sebenarnya tu. Cuma kalau dah masuk Mekah nak tak balik tuan-tuan. Maknanya tu pulang lah. Kalau itu sebagai satu ni, maknanya kita tak tahu bila kita meninggal. Bila? Kemudian di mana kita meninggal? Kadang kita minta, ya Allah, kalau boleh aku meninggal di Mekah Madinah, betul. Saya minta, ya Allah, kalau meninggal alangkah bagus meninggal di Mekah Madinah. Kemudian bagaimana meninggalnya? Bila? Di mana? Bagaimana? Itu orang kalau kita tengok cerita filem kan, aku mati. Silap dah sini. Tak ada. Dia tak ada masalah silap tu. Dia kematian ni Masya Allah dalam keadaan kematian yang amat perit. Jadi kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala mati kita sekali je. Sebab itu sunnah yang saya sebut tadi, pada Jumaat imam membaca surah As-Sajdah subuh. Kemudian pada hari Jumaat juga ada surah yang dibaca oleh Nabi adalah surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Sabbihisma Rabbikal A'la, ada satu ayat, summa la yamutu fiha wa la yahya. Yahya tu bapak saya Ustaz, alhamdulillah. Summa la yamutu fiha, kemudian mereka tidak mati dan tidak hidup. Apa maknanya? Kematian kita biar kematian yang sekali. Bangunnya Masya Allah terus masuk syurga, amin ya Rabbal Alamin. Tak boleh Ustaz saya masuk neraka 2 hari pun 2 hari lah. Rujuk Al-Quran sehari bersamaan dengan berapa? 1000 tahun. Kalau 2 hari 2000 tahun. Setahun bersamaan dengan berapa? 365 hari. Kalau darab dengan 1365,000 hari. Tambahkan lagi, jadi apa dekat 1 juta hari. Sanggup tak sanggup? Tak sanggup tuan-tuan. Jadi dalam keadaan maknanya bila, di mana dan bagaimana. Okey. Ini makam syuhada yang saya mungkin yang pernah pergi ke Uhud tu, tempat-tempat yang makam kita berdoa lah, masya-Allah. Cuma alam barzah ni kita pun tak tahulah. Cuma kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kubur kita yang 3 kaki darab dengan 7 kaki lebar panjang tuan-tuan dengan 7 kaki dalam tu, bila mana Masya Allah kita masuk ke dalam ni, Allah luaskan dengan seluas-luasnya, gelap dengan seterang-terangnya. Kalau tuan-tuan pergi dekat sungai apa tu, tanah penguburan orang Kristian kan, betul, yang di mana tu, nak arah mana tu, paling Kelang, Sungai Sedu. Sungai Sedu. Siap ada lampu tu. Bukan kita nak tu, tapi Masya Allah kita pun nampak lampu luar. Itu sebenarnya kita pergi ke tanah penguburan nampak tenang. Kita tak tahu apa yang berlaku di dalam lampu.
Sebab kita pasti akan menghadapinya, dan kita mengharapkan mudah-mudahan dalam keadaan kita mengurus ni menyebabkan kita kita dapat mengambil banyak iktibar dalam bab-bab kematian. Tu kalau orang yang dikata apa, esok pagi engkau akan dihukum gantung sampai mati. Bermaknanya apa? Dia tahu esok pagi dia akan hukum gantung sampai mati. Apa dia buat? Dia akan lakukan ibadah dia dengan penuh kesempurnaan. Betul, saya tahu dalam bab kita nak khusyuk ni memang satu benda yang memang amat mencabarlah. Cuma kita mengharapkan mudah-mudahan ibadat kita, solat kita, puasa kita, zakat kita dan segalanya Allah SWT terima. Kemudian ni bab jenazah ni, kematian benda dianjurkan supaya banyakkan ingat mati, tidak lalai dengan kenikmatan dunia. Seorang Muslim perlu banyakkan amal ibadat. Amal ibadat kita nak bawa. Kadang-kadang ada orang apa dia nak bawa adalah amal-amal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dengan mengingati mati akan membuat umat Islam tidak boleh maju. Maknanya mengingati mati tidak membuat seorang Muslim tidak mahu bekerja. Kenapa kau tak kerja? Kenapa kau tak ni? Saya nak mati Ustaz. Tak ada. Maknanya kita tetap bekerja. Apabila ia melakukan sesuatu seharusnya dengan tekun, setiap amalan Muslim akan diniatkan untuk kebaikan umatnya dan satu ibadat. Tanda-tanda mati yang baik. Mati yang baik itu Masya Allah mengucap kalimah syahadah ketika hendak mati. Kemudian mati dalam keadaan percikan peluh di dahinya. Kemudian mati dalam di malam Jumat atau harinya. Ada yang meninggal pada malam Jumat ataupun harinya. Kalau disebut hari Jumat itu bermula daripada lepas asar sampai ke esok harinya. Kemudian mati syahid di medan peperangan. Ada orang yang berjihad menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kematian ini kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan mati kita dalam keadaan mati yang husnul khatimah, dalam keadaan yang baik, meninggal di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggal ketika mengambil wudu, meninggal ketika membaca Al-Quranul Karim, dalam keadaan kematian ini. Sebab Masya Allah ada yang tsunami 2004 Masya Allah, dan yang baru ni apa ni di Batang Kali itu pun satu benda yang kita pun tak boleh fikir, tak di luar jangkaan pemikiran kita. Tetapi iza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Kemudian perkara yang disunahkan ketika nazar tadi, mengajar pesakit mengucap kalimah syahadah. Anak-anak kena tahu macam mana syahadah. Ini dia buat macam mana kita takbir syahadah kan. Jangan asyhadu an la ilaha, itu orang nak meninggal lagu tu jangan dibuat. Mana kalimah apa? La ilaha illallah atau kalimah apa? Allah. Sebab tengok TV betul, kadang selalu tengok TV ni tak salah tengok TV. Kadang dalam rumah mengucap betul, abang mengucap. Sedangkan orang nazar tidak perlu disuruh mengucap macam tu, kena diajarkan. Orang tak nazar ni mengucap. Oh, pun tahu betul tak? Kalau tak tahu tu nama bilang tadi. Maknanya orang yang nazar dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan macam dan sakaratul maut, masya-Allah. Dan itu belum lagi kita lihat ada orang yang 100 hari sebelum kematian dia tahu. Dia kata dia sampai sini, kemudian dia pusat dia bergerak, kemudian dia lihat matanya tak nampak yang putihnya, nampak hitam. Allah alam, kemudian berlaku ni dan asal itu adalah asal akhir, Allah alam. Itu mereka yang diberikan tanda-tanda 100 hari sebelum kematian. Kemudian pendengarkan ke telinga kalimah syahadah, membaca surah Yasin. Yasin ni Masya Allah membacanya, kalau kawan-kawan kita maknanya membaca surah Yasin. Mesti kena baca Yasin malam Jumaat. Kadang orang kata kan, kenapa tak boleh baca malam Isnin? Boleh. Malam Selasa boleh. Malam Khamis boleh. Malam Jumaat lagi boleh tuan-tuan. Jangan kita duduk ni tak boleh ni malam ni mana. Cuma kita kena Yasin hati Al-Quran betul, dan Jumaat adalah penghulu hari betul. Digabungkan penghulu hari dengan hati Al-Quran. Apa salah kita ni membaca pada malam Jumaat, mendapat ganjaran pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kelebihan membaca Yasin ini, membaca Yasin sekali ganjarannya seumpama khatam 10 kali Al-Quranul Karim. Membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 3 kali, pahalanya khatam Al-Quran. Ada satu video daripada penceramah terkenal kita, tuan-tuan kalau boleh setiap hari khatam. Memang kita tak mampu nak baca daripada Alif Lam Mim sampai ayat yang 664 betul. Saya malam tadi daripada Pasir Panjang, saya buka kebetulan ada YouTube tu, radio tu saya daripada awal saya bergerak, saya pasang bacaan Al-Quranul Karim daripada surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah.
Daripada Fatihah Al-Baqarah tuan-tuan, maknanya daripada kampung 2 jam setengah sampai sini baru masuk surah Ali Imran. Maknanya bayangkan dekat 2 jam setengah pembacaan tu. Maknanya nak kita nak hatam tuan-tuan, cuba bayangkan daripada Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai An-Nas, berapa lama kita nak khatam? Cuma Imam Syafi'i boleh khatam pada setiap hari sekali. Masuk Ramadan, Imam Syafi'i khatam 2 kali. Kelebihan kita nak cari, dan Allah boleh memudahkan, baca 3 Qul huwallahu ahad sebanyak 3 kali, ganjaran pahalanya khatam Al-Quran. Membaca Qul ya ayyuhal kafirun 4 kali, Qul ya ayyuhal kafirun 4 kali, pahalanya khatam Al-Quran. Membaca Iza zulzilatil ardu zilzalaha, baca 2 kali, khatam Al-Quran. Membaca surah Yasin sekali, 10 kali khatam Al-Quran. Itu pahalanya. Macam nak pergi haji betul. Saya dah pergi haji dekat 50 kali Ustaz. Macam mana? Kita solat sunat Isyraq. Siapa yang solat sunat Isyraq, ganjarannya seumpama melakukan ibadah haji dan umrah sempurna pahala. Macam malam Al-Qadar, pahalanya dapat pada setiap malam. Tapi maknanya malam Al-Qadar hanya berlaku dalam bulan Ramadan, tetapi pahalanya dapat pada setiap malam. Jangan tinggalkan 4 rakaat selepas Isyak, yang mana ganjarannya melakukan 4 rakaat selepas Isyak itu seumpama melakukannya pada malam Al-Qadar. Ini maknanya surah Yasin. Kemudian yang kita lihat tadi apa? Memandikan, kemudian apa? Mandi, kemudian kafankan, kemudian disembahyangkan, kemudian dikebumikan. Dia syoknya, saya dulu pada satu kursus saya buat tu di satu tempat tu, tempat di sebelah tu tanah kubur. Memang siap lubang kubur. Kalau nak try dulu, rasa kita pernah lepas sini masa yang lubang kubur ni kan, sampai jenazah pergi masuk kubur tu, melintang pukang hari jenazah tu. Cuma Masya Allah tuan-tuan, kita tak pernah lagi panggil penceramah daripada alam kubur betul. Isteri kita yang kita paling sayang tuan-tuan. Kalau kita lah ni semua lelaki kan, isteri kita paling sayang meninggal pagi tadi, betul? Bukan minta meninggal, tiba-tiba malam nanti pukul 12 malam dia datang duduk sebelah kita. Elok pula dia baring sebelah kita, lompat kita tuan-tuan, betul? Sebab kita tak, dia dah alam lain, betul? Maknanya dalam keadaan memandikan, maknanya jenazah ini Masya Allah, dia alam-alam yang berbeza. Maknanya kita mandikan jenazah, kemudian kafankan jenazah, kemudian mandi itu kita kena jelas. Memang dia ada air apa? Kalau sini kan dia ada air mawar. Ni kalau ni air bidara. Dulu saya tanam juga pokok bidara tu, tapi dah mencanak-canak dunia tu, besar sangat, melekat-lekat kat kepala saya dunia tu. Dia ada 2 bidara ya, satu bidara berduri, satu bidara yang buah apple. Maknanya bidara yang bagusnya bidara yang berduri tu. Maknanya kalau kita nak mandikan jenazah tu, dia ada ni. Ni pun kena kenal yang anak-anak ni, budak-budak yang ni sekolah ni. Mak suruh beli apa ni? Air mawar. Dia beli apa? Dia beli terbetin pula. Benda sama kan, betul. Dia benda putih kan. Dia pergi kedai hardware. Nampak ni air mawar katanya. Bahasa Cina pula tu. Bahasa ni mawar kan. Bila dia mandikan jenazah, melompat jenazah tu. Tapi tak akan, maknanya kena tahu ni air apa. Ni air mawar. Kemudian air bidara. Yang ni pun saya beli semalam. Saya balik kampung tu, saya beli, ada 5 tawas ni. Yang ni belerang ni kandung benda saya. Ini untuk kalau ada ni. Ni tawas. Biasa untuk hilangkan bau. Tapi jarang, biasa kita akan gunakan yang pertama air bidara, yang air mawar, air bidara, dan juga kabut barus. Ni kabut barus yang kalau ni kabut barus. Kabut barus, dia 3 benda ni. Cuma dalam bab mandi nak mudah, kalau ada benda ni bagus. Ya. Tapi jangan sampai tak ada dulu. Mayat sampai 3-4 jam, sampai 3-4 hari tak dimandikan. Kenapa? Tak jumpa Ustaz kabut barus. Satu mula Selangor dia cari tak jumpa kabut barus sebab tak mandi tak mayat. Ya. Yang kena jelas,
benda tiga ni kalau ada lagi bagus. Ya. Kalau tak ada, tak masalah pun. Ada orang ni proses sendiri. Saya pun dulu selalu kat proses yang dah tak ada pokok dah. Mana sebab tanam dekat belakang rumah tu dekat sangat. Lepas tu bila mana nak tembang tu payah betul sebenarnya. Sebab terlalu banyak sangat durinya tu. Cuma kalau dia ambil daun-daun bidara tu maknanya kalau ada air bidara, air mawar ataupun yang tiga ni. Tapi kalau tak ada tiga-tiga ni, tak jadi masalah. Ya, tak jadi masalah. Yang penting diratakan mayat tadi macam mana kita mandi ada besar. Kena ada apa? Air. Itu kalau tak ada air lain lah. Tayamum tu dan tumbang dan beza. Maknanya kita tengok itu kalau yang ada jenazah yang terbakar habis, takkan kita mandikan dengan air kan, betul. Habis betul rambut punya macam kan. Itu belum lagi badan-badan yang jenazah yang apa? Yang melepas kulitnya, yang kalau HIV yang pernah saya uruskan, yang baru ni kita uruskan ni, rasa HIV tu rasa okey lagi. Sebab HIV tu ambil air dalam baldi tu dengan Ustaz Nasir. Saya pun Ustaz Nasir panggil lah tu masa dekat hospital Banting tu. Saya ingat jenazah biasa-biasa je. Saya pun pakai pakaian tu masa tu tak ada COVID lagi. Saya dah pakai semua, dah tutup semua. Saya pelik kenapa? Supaya keselamatan dua double. Kemudian dia selitip sini. Baru dah cakap mayat ini HIV positif. Nak lari kat mana tuan-tuan? Tapi sebelum tu memang banyak bacaan saya sebelum pergi sana, memang banyak macam-macam dugaan. Cuma kita kena baca. Kalau ingat ayatnya, Bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillahi hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalin. Kalau boleh baca tu, Bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillahi hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalin. Ataupun bacalah ayat kursi. Sebab kita sampai ke tempat jenazah ni, Masya Allah, sebab kita macam-macam dekat situ tu. Kadang-kadang kita dulu ada amal-amal balik-balik jadi apa? Balik-balik jadi macam apa ni? Orang kena badi betul. Bahasanya badi. Sebenarnya dia bukan badi, istilahnya apa? Sebab kita ni, saya dah apa? Saya dah korin ni. Korin ni dia sama, jangan pusing. Kadang-kadang mungkin sini tiba-tiba Azizi pergi ke tanda sana, dia nampak saya tengah minum. Ustaz, macam minum sana ke? Siapa sini betul? Tapi biasa korin dia tak bercakap, dia tengok je. Itu kalau orang meninggal, sebab dia mengambil ayat inna anzalnahu fi lailat tanazzalul ayatnya tanazzalul malaikatu warruh, betul. Tanazzalul malaikatu warruh. Mak dia meninggal pagi ni, malam tu dia nampak mak balik kata kan. Itu bukan mak dia pandai, itu apa? Qarin dia. Betul. Mak dia dah halam lain apa? Sebab kita baca yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang roh, betul? Qul ruhi min amri rabbi. Allah mengatakan tentang. Cuba ingat balik apa dalam perut kita buat masa dalam perut mak kita, betul? Alam perut mak kita tak tahu, betul? Cuma kita tahu daripada mak kita, engkau dalam perut mak kau selalu tumbuk perut mak. Kau jadi ahli boxing. Dalam perut mak kau saya menyepak aja. Tu kita tahu betul apa? Dengan perantaraan. Tapi kita tahu tak apa kita buat dalam tu? Kita terpusing-pusing ke? Macam saya dulu, Masya Allah, yang saya daripada arwah bapak saya dengan mak saya kata, saya nak keluar saya ni sampai 3 bidan kena tunggu. Sekarang ni isunya kalau siapa yang lahir anak disambut oleh bidan lelaki, hukumnya dayus. Senang-senang dia cakap, tuan-tuan. Itu sebenarnya Masya Allah, tu bahasa-bahasa tu jangan. Sebab apa? Saya semua balik Mesir, saya ingat satu ayat, halakal mutasyaddidun, maka binasalah orang yang terlalu apa? Syadid. Syadid ni macam ni. Kita memang kalau boleh yang nak sambut anak kita, biarlah bidan perempuan, betul. Tetapi dalam keadaan kemampuan kita mana, Masya Allah, tak adalah bidan yang lelaki tu apa ni, masa kita tak ada. Dalam keadaan dia buat itu, dalam keadaan dia ada prosedurnya. Tapi yang sebaiknya biarlah bidannya perempuan, insya-Allah. Maknanya dalam bab ini kita jelas apa yang disebut dalam ayat surah Inna anzalna tu. Sebab orang kata apa? Tanazzalul malaikatu waruh. Roh balik, betul. Itu bukan roh. Roh tu apa? Malaikat. Maknanya malaikat. Tapi bila mana ditafsirkan tu nama roh, roh dah balik. Mak balik, betul. Sedangkan yang nampak tu apa? Itu adalah qarin. Itu bila mana sampai ke tempat yang mengurus jenazah ni. Itu belum yang kena bunuh.
penuh betul. Di tempat-tempat Masya Allah. Dan masa hari tu yang saya uruskan jenazah yang actual positif tu, satu jenazah tu, 1 minit lagi tu, accident tu memang dah terbuka je ni. Bukan saya nak cerita aib dia, memang dah terbuka, memang nampak dalam dia. Saya tengok tu. Tapi kita maknanya kita kena kuat lah. Maknanya kita baca ayat tu, kalau boleh berhudu dalam keadaan saya tak melarang siapa yang nak merokok, tak melarang. Cuma saya pesan sebaik-baiknya kalau boleh di tanah kuburan, apatah lagi sewaktu menguruskan jenazah, yang merokok ni kalau boleh tunggu dulu. Bukan haram. Kadang-kadang dia sambil gali tu, bukan maknanya dia gali lubang kubur dia sambil, bukan saya kata berdosa, tetapi kita kena jaga adab. Maknanya apa salah kiranya. Saya tahu kadang ada yang susah nak hilangkan dia kata ustaz tak boleh lah mengelentar badan dia kata merokok. Tapi kalau bila mana dalam bab orang dia tengok, macam orang baca talqin kan, kadang-kadang dulu memang dibaca talqin, ada yang belakang dia setengah borok, ya apa kau buat sihat tu, macam mana projek kita malam ni. Dan saya pernah pergi satu tanah, saya hantar jenazah tuan-tuan, saya bukan nak uruskan. Saya sampai dalam kuburan tu, jenazah belum masuk dalam kubur tuan-tuan. Ada seorang petugas jumpa dengan ahli waris, macam ni malam ni bihun boleh? Bukan bohong tuan-tuan, apa macam malam ni bihun boleh? Agak-agak lah, mayat belum lagi talqinkan, dah fikir malam ni apa makan dekat rumah. Dia tak fikir. Kalau dia, cuba kita letak kita tuan-tuan, kita letak kita yang tadi saya sebut tadi macam mak mandi kan. Kita mandikan macam, kadang saya tengok dia pakai, dia macam ni tuan-tuan, kita baring mandi betul tak? Mana ada mayat jenazah duduk macam dia mandi. Silakan dia, wah senang betul. Dia tak ada macam ni betul. Jenazah tadi apa? Baring macam ni. Bila baring macam ni, kita nak siram muka dia betul. Kadang-kadang dia siram muka macam tu. Macam ni tak ke masuk dalam lubang hidung tuan-tuan. Dia akan masuk. Memang mayat tu tak ni sebab dia dah mati tuan-tuan. Tapi cuba kita, maknanya yang mandikan jenazah ni kena faham dia mandikan jenazah macam mana dia mandi. Maknanya kalau letak kat muka tu apa salah kena macam tu? Dengan apa? Dengan lemah lembut. Sebab kita mewakili dia macam kita mandi tuan-tuan. Ini kadang saya tengok memang saya sedih masa saya tengok tu. Macam tu betul. Memang selesai tuan-tuan. Tetapi bagaimana kita nak menghormati dia, macam mana kita mandikan tu, kita kena sedar kita mandikan kita umpama macam tu. Sebab kita wakil, kita butuhkan dia betul. Kita mandikan, kita keluarkan jenazah dia macam ni. Maknanya istilahnya dalam bab memandikan, dalam mana kita sedar kita juga nak mengambil kesempatan itu. Sebab satu masa nanti, macam saya sebut tadi lah, tak maaf yang saya tak melarang nak merokok tu. Macam abah saya pun dulu 20 batang sadari tuan-tuan, sampai dia menjala teropak je tu, rokok cuma balik tuan-tuan. Tadi ada masalah, cuma apa salah kiranya dalam bab mengurus sementara. Kalau dia kata dah tak tahan dengan di tanah kuburan tu, cari tempat yang orang tak nampak. Ini kadang sambil bukan dia tak berdosa tuan-tuan, tetapi kita nak jaga adab. Maknanya kadang ada tak semua orang macam kita pergi dah makan lah. Tak semua suka dengan cara kita, dan tak semua orang suka dengan caranya. Tapi kita nak menghormati. Dan pesanan saya juga, kadang-kadang yang anak-anak lelaki ni tak apa. Bila mana yang meninggalnya mak dia, yang meninggalnya bapaknya, ingat bila mana sampai kat lubang kubur tu, kalau boleh siapa yang turun bawah tu? Anak. Sayang dulu. Anak lelaki ramai tuan-tuan, yang turun bawah bukan anaknya tuan-tuan. Bila mana ialah yang meninggalnya maknya, yang menyambut bawah tu, walaupun tuan-tuan dia 5 lapis yang perempuan tu, bila pegang bahagian bawah tak adalah berdosa kan. Tapi awak salah kiranya yang pegang siapa? Anak. Dia tak ada mematakan apa, cuma dari segi macam kita tengok perempuan lah, perempuan tu pakai baju tebal tuan-tuan, tiba-tiba kita sebelah dia, kita pegang badan dia tuan-tuan. Memang dia lempang kita tuan-tuan. Walaupun dia pakai baju yang apa? Tebal. Cuma dari segi ni kita yang jagalah. Maknanya memandikan. Memandikan tadi saya sebut tadi kalau ada ni. Dan dulu Ustaz Nasir pun pernah sebut juga, kalau boleh carilah sabun-sabun yang ada tanda apa? Tanda halal. Ini ada halal. Antabek ni ada tanda halal betul. Kalau ada sabun orang Islam pun lagi bagus. Yang mana cari sabun-sabun yang ada tanda halal sebaiknya. Cuma kalau tak ada sabun, tak ada benda ni, mandi. Yang penting apa? Ada air.
meratakan seluruh badan. Maknanya kalau yang jenazah yang saya pernah sebut tu HIV positif dimandikan dengan apa? Klorok. Masa HIV positif saya yang klorok. Senang lagi boleh pegang lagi badan tu. Tapi yang masa COVID tu dengan yang tak mati pun dengan klorok tu memang pedih-pedihnya. Mayat tadi disambung dengan klorok sepanjang itu proses. Bukan mayat saja, yang tak mayang pun dia. Nasib baik kami tak mati tuan-tuan. Dan pesanan untuk jenazah, bukan yang makan jenazah ni, maknanya masa urus jenazah tu kita dah standby dengan wudu. Saya pun tak perasan tu. Saya ingat mandi kan, lepas tu selesai bawa keluar je. Berubah itu yang kita buat kan, maknanya dah mandi kan yang kita dengan klorok tu. Memang mencabar untuk dalam pakai cermin mata lah tu. Bilik pula kecil lah tu. Sembuh, pegang sembuh. Bukan air biasa, air klorok. Cuba ambil klorok tuan-tuan mandi. Cuma untuk apa? Untuk pilihan raya nanti, saya malam lepas saya mengundi, saya tolong letak klorok, hilang tuan-tuan. Cari klorok yang ada perasa lemon. Jangan minum tuan-tuan. Ambil, saya dah mengundi tu. Malam tu saya ambil, saya yang ada lemon tu letak. Jangan lama sangat, tertanggal gitu punya bunga. Letak kejap, lepas tu gosok hilang. Maknanya nak hilangkan, saya tengok masih ada lagi kesan di kaki dan di jarinya. Maknanya klorok ni kalau istilahnya, maknanya kalau yang HIV itu satu hal, yang COVID-19 pun kita pun na'udzubillah lah. Sebelum ni lagi lah dahsyat, langsung tak dimandikan. Sekarang pun tengah hulu-hulu katanya di China pun dah Allah alam lah tuan-tuan. Kita pun tak tahu apa yang sedang berlaku ni. Cuma kita mohon pada Allah SWT banyakkan baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cuma dalam bab mandikan tadi, kalau di masjid kita pun dah ada dah tempat pengurusan jenazah yang selesa, alhamdulillah. Kalau masa di kampung tu saya adik-beradik kami sebab rumah kampung kan. Lepas tu bawah tu tak ada tanah dia, maknanya dimandikan tu adik-beradik ni apa? Pangkukan. Bagus tu. Masa arwah abah di Hospital Banting. Cuma dalam bab mandikan ni, saya pesan sekali lagi, kita mandikan jenazah macam mana kita mandi. Ingat, dengan kelembutan. Kita suka tak orang masa kita mandi kita pakai pipe macam tu? Penuh air dalam mulut tuan-tuan. Mayat lain, alah ada mayat lah. Tapi masalah mayat ni kita mewakili dia, betul? Itu kalau bab-bab yang jenazah yang dah putus, yang tu berbeza lah, yang hancur. Cuma kalau bau tuan-tuan, yang bau ni, yang saya cerita tadi bila mana di Mesir tu, jenazahnya dia bilik macam ni, kemudian dia bagi 4, memang gelap. Bila dia buka pintu tu tuan-tuan, bau dia naik ke atas. Saya duduk ke atas, hampir seharian aku tak lalu nak makan. Kita rasa apa? Muak lah, ingat macam mayat je tuan-tuan. Rupa ada petua. Petuanya bau busuk ni tuan-tuan. Contohlah kita dipanggil untuk pergi ke mana? Ke Batang Kali tuan-tuan. Mayat dah seminggu. Cuba bayangkan mayat seminggu. Kalau tak cari kita ambil seorang ni, siapa nanti? Kita cekik dia, kita letak kita letak bawah ni tuan-tuan. Letak bawah ni seminggu kita tak masuk, kita buka balik. Wow, busuknya betul. Sebab bau yang bangkai yang paling busuk, bangkai manusia. Tuan-tuan, antara petuanya apa? Kita bau menggunakan apa? Bau busuk tadi tuan-tuan. Contohlah, kadang orang bau tutup nama tuan. Dia bau ikut hidup. Ambil bau tadi, tarik sedalam-dalamnya. Sedalam-dalamnya tuan-tuan. Tarik, tahan, dalam. Tarik pakai nafas ni, pakai hidung. Tarik bau busuk tu. Maknanya jangan pergi dekat jamban tu tuan-tuan. Aku nak tell tu. Memang muntah lah tuan-tuan. Ini saja dia akan jadi memang muntah dia. Maknanya mana tengok tak, kita ada kereta baru, kemudian kita dapat letak pewangi, kita letak aircon dengan kursi cantik, kita bawa je lah, tiba-tiba lori sampah potong kita dulu depan. Wah ajar dulu depan. Betul? Kita dah tutup semua tingkap tuan-tuan. Kita bau lagi, betul? Betul? Kita nampak tak kat belakang lori sampah tu ada 2-3 orang. Relax.
Dia tak pernah muntah betul. Macam mana di Syahbad tu tak salah saya yang lebuh raya apa ni dekat Pulau Kelang tu. Dia ada tempat tol tu, sebelahnya tempat sampah tu kan. Kita kat luar, kita masa nak bayar tol, buka, wow, busuknya betul. Yang menjaga tol pernah ada apa? Pernah ada dia tak? Dia dah biasa. Dan apatah lagi kalau menguruskan jenazah ni, kita pun kan tak jenazah macam tu. Tetapi kalau dia tak adakan kita menguruskan jenazah macam tu, kita kena hati-hati dan kita kena mengambil tu kalau nak duduk itu tak jadi masalah. Dan maknanya yang mandikan tadi pesan mandi jenazah ni kita ratakan tubuh badan kita. Dan ingat yang memandikan jenazah dia kena pegang amanah. Pegang amanah. Muka cantik bila buka bajunya ketiak sampai ke lutut. Habis dia ceritanya dalam lain kuat betul. Muka cantik bila buka bajunya, tahu tak jenazah tadi? Bila aku buka bajunya sampai ke lutut punya mulut ketiak ni. Ini belakang badan yang ada kurang. Kita kena jaga, ini amanah. Amanah. Kalau jenazah tadi yang kita uruskan tadi, Masya Allah, apa saja yang aibnya jangan dicerita. Tapi kalau benda baik, tak pun diceritakan dulu. Macam HIV positif yang saya uruskan jenazah dengan Ustaz Nasir tu hari Jumaat tu, bertepatan pula pada 1 Rajab. Saya masa tu hampir nak cerita macam-macam saya, tapi saya baca lah ayat-ayat. Saya pun tak adalah minta apa kan. Cuma bila saya dah urus jenazah tu cakap, jenazah ini HIV positif. Kalau kita fikir apa? HIV positif ni, ni mungkin dia buat benda ni, mungkin buat benda betul lah, dia buat ni. Tapi Masya Allah, dia meninggal pada hari Jumaat. Yang kedua, pada 1 Rajab tuan-tuan. Yang ketiga, saya uruskan dengan Ustaz Nazim, mudah dan senang tuan-tuan. Kita pun tak tahu apa pengakhiran dia, Allah Alam. Cuma orang yang dah pengakhiran dan meninggal tu kita dah lepas. Walaupun dia dulu masa hidup dia suka maki hamun orang, dia suka hina orang, dia suka sakit hati orang. Dia dah meninggal, dah terputus tuan-tuan. Kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan nak dipanjang-panjangkan dan kita pun tak tahu apakah benda yang Allah terima atau tidak. Tetapi Masya Allah, dalam bab-bab ini, kalau yang memandikan jenazah adalah mereka yang amanah. Mandi jenazah ni maknanya kita ratakan air seluruh badan. Sama ada kalau ada pipe ke, tu pipe ni saya sebut tadi, maknanya kalau di bahagian muka dia, sebab-sebab tengok sini dengan mata saya tuan-tuan. Bila dia pakai macam tu dekat muka, saya tengok pun macam ni lah, tak berapa gemar. Walaupun mungkin dia pengalaman tuan-tuan. Tapi dalam bab kita kena sedar, kita mandikan jenazah ni macam mandikan kita. Jadi yang petugas-petugas maknanya kita tu, macam tadi saya cakap, tak apa, nak merokok tu tembulang. Saya tak ada halangan. Cuma bila mana dalam bab mengurus jenazah ni, maknanya kita sekejap berhenti kejap. Kalau susah sangat di tanah penyeberang tu, cari tempat mana-mana tanah ke mana orang tak nampak. Ini kan sambil gali-gali tu, yang tengok tu sambil apa yang timbuskan betul. Dia timbuskan sambil serokok. Kadang benda tu nampak macam biasa, tapi sebenarnya kena jaga sini adab. Bukan menghalang, boleh terulang, tapi maknanya waktu tu berhenti kejap. Maknanya mandikan jenazah, maknanya kalau ada 3 benda ni lagi bagus. Kalau tak ada, teruskan. Yang paling senang tuan-tuan, macam mana kita mandi handa besar. Kadang kita nak mandi, kadang kita mandi pakai gayung kan. Sahaja mandi handa besar kerana Allah SWT. Siap. Dia lupa tangan tu, dia tak punya betul. Punya lah. Ini dia tak mandi betul. Ini tertinggal. Tu. Maknanya kita kena lihat kalau ada kalau macam cincin ni kita cabut lah. Kalau kita macam kita menutup juga jam kita, biarlah cincin kita cincin yang longgar, jam kita biarlah jam longgar. Maknanya dan kalau dia jenazah tu mana bukalah jamnya. Kalau ada benda-benda yang menyebabkan air tidak sampai. Kalau dia tatu jangan pula bertatu. Seka satu. Semangat seka. Masa dia hidup boleh hilangkan tuan-tuan. Masa dah mati al-mafu anhu. Tinggal lepaskan. Jangan pula tiba-tiba mana, jangan. Kalau dia masa tu. Kemudian pastikan air itu mengalir seluruh badannya. Dan macam mana kita mandi tadi, mandi kat kanan itu tak ada masalah, itu sunnah. Cuma maknanya pastikan macam kita mandi hada besar, guna shower kan, betul. Pump shower. Kadang saja besar, kita tak pasang ke mana? Tiap betul? Sini. Macam kita ambil wudu. Dan ni kan. Macam tu. Dia kena apa? Kena rata.
Yang paling mudah mandi dalam kolam ataupun parit. Kalau kat kampung saya kemudian besar kalau nak umur sementara satu badan. Jangan buat mayat. Senang mandi jenazah. Kita campak dia kandung. Siap. Melompat jenazah tu. Dia cari kita malam tu. Tak ada lah. Tinggi kita kena faham maknanya bila itu senang. Okey, maknanya lapasnya ni nama itu muslim. Maknanya kalau boleh bahasa Arabnya boleh. Maknanya saja memandikan jenazah ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nama itu dulu batu wudu jenazah tadi. Kemudian dilakukan tempat terlindung. Jenazah hendaklah diletakkan tempat yang mudah untuk dimandikan. Sekarang kita dah ada tempat atas senang. Air mengalir pun senang. Tempat kita pun alhamdulillah bilik jenazah kita pun masya-Allah dah yang terbaik tu. Dipakaikan dengan kain basahan. Kalau di kain basahan tuan-tuan macam nak bawa kan. Nanti kita kain basahan tu jangan kain putih tuan-tuan. Putih tu bila kena air nampak timbul dia. Lain macam. Cari kain-kain apa yang gelap macam ni. Kain-kain yang gelap. Dan macam mana kita nak angkat jenazah ni kita akan tunjuk nanti. Kemudian buangkan segala kotoran yang melekat di badan jenazah. Duduk dengan sopan dan tekun tekan perut ni kalau nak tekan. Tapi kalau tetap tak boleh kena diangkat sini, dia tekan dua sini betul. Mana nak pastikan najis tu. Kemudian basuhkan tempat keluar najis dengan tangan kiri yang makan dalam tangan. Cuma kalau saya pesan, kalau yang meninggal tu mak bapak kita, bagi saya tak pakai sarung tangan boleh terus. Benar. Yang mak bapak kita. Tapi kalau ada syarat-syarat yang salah ni ada kesihatan lain tuan-tuan. Tapi kalau yang meninggal tu adalah insan yang paling kita sayang tuan-tuan. Maknanya apa salah kiranya tu. Macam kita kan, mak kita pernah pakai sarung tangan kan? Pernah pakai mop ke? Kadang dia cebok, kadang kita cebok pakai tangan kanan tuan-tuan. Maknanya dia lain dengan sentuhan tangan ni. Kalau mandikan jenazah pun dengan sentuhan dengan tanpa lapik ni dah sedap. Bukan sedap apa, dah sedap. Ada sentuhan-sentuhan. Basuh badan sebelah kanan. Ini maknanya yang paling penting, mudah kita nak ingat. Mandi jenazah ni macam mana mandi hada besar. Seluruh badan nak tu. Jangan tinggalkan. Begitu juga sebaliknya dengan cara yang sama. Perkara yang disunatkan melakukan wudu untuk mayat selepas memandikannya menggunakan ni kalau yang buat wudu ni kemudian yang meninggalnya suami betul. Datang isteri. Cium. Batal. Ambil wudu balik, buka balik wudu tak ada. Maknanya masa tu tak ada. Ya. Yang tadilah yang saya pesan ni maknanya yang mereka yang menguruskan jenazah ni pesanan saya biarlah sentiasa berwudu. Macam hari itulah kalau kita dah disungguh-sungguh tu lah. Alamak kena semain jenazah pula. Jadi imam pula aku. Jenazah apa ni apa? Tak boleh ni. Kalau aku tak jadi imam ni jatuh martabat aku ni. Dalam situasi apa? Saya tidak berwudu. Itu maknanya imam kena amanah dengan tanggungjawabnya. Kalau imam tak ada wudu, walaupun macam ni sekalipun, dia kena sedar dia tak ada wudu tuan-tuan. Jangan kau fikir, wah aku ni ustaz, kau ni apa, kau ni geng-geng. Tak ada, bukan. Tak ada. Macamlah suami isteri kan pergi bukan pergi kondangan lain tuan-tuan. Pergi urusan jenazah kan, pergi ni. Pegang tangan sampai kat bisa main jenazah. Kadang tak jumpa tempat duduk betul. Takkan nak duduk apa, ustaz nak tahu apa hal ustaz ni. Dia pun duduk belakang. Allahu Akbar. Maknanya apa? Dia sembahyang tiada berwudu. Maknanya dia kena ada wudu. Apatah lagi kalau yang menguruskan jenazah ini, biarlah sentiasa berwudu. Tak ada batasnya, betul tak? Lainlah yang menguruskan jenazah perempuan tak akan bercampur lagi perempuan. Maknanya tidak ni. Dan itu sebenarnya yang baik. Solat jenazah ni di mana? Solat jenazah ni lebih baiknya dilakukan di masjid. Kalau masjid senang kita nak jadi wudu betul. Kalau rumah orang, satu hal lagi nak minta izin betul. Jangan terus masuk terus. Maknanya kita kena ada adabnya juga dan kena ada tata caranya. Kemudian menggunakan air sabun atau membawa harum. Disabun kalau ada sabun, mencampurkan air mandi dengan terakhir. Saya ada satu sabun bidaru di sini. Tapi ni ada dijual semua ni. Ni ada sabun bidaru boleh juga guna kalau nak
kalau yang mampu. Kalau tak ada tak apa ya. Cuma saya pesan sekali lagi ni, yang ni kalau ada ya, kerana susah nak cari betul. Ni kalau saya beli ni pun dekat Sungai Besar semalam. Kebetulan saya tengok tawas ni. Saya saja beli kan, saya tanya orang saya cek banyak orang tawas ni untuk hilangkan bau. Bau badan ke bau ni maknanya. Yang ni belerang ni bukan untuk jenazah yang dibuat tau. Belerang ni saya tunjuk ni. Maknanya kalau tak ada benda ni teruskan. Ya, tak ada tu ni maknanya tidak menyusahkan kita. Kemudian melakukan mandian dengan bilangan ganjil kalau boleh. Bilangan ganjil. Ganjil ni pun pastikan ya. Sebab itu kadang ada dalam Al-Quran wasyaf'i wal witri, demi nemu genap, demi nemu ganjil. Ganjil ni macam mana kita solat witir lah. Witir ni walaupun nampak macam biasa, tetapi dia luar biasa. Seumpama mendapat unta yang merah tu kan. Unta merah ni, benda unta merah ni susah nak dapat. Tetapi maknanya kelebihan tu Masya Allah mendapat kelebihan unta merah tu. Maknanya kalau jumlah-jumlah ni biar jumlah-jumlah yang ganjil kalau mampu. Kalau macam Syekh Ahmad Famizan Al-Maliki An-Nalawi pun semua dia suka yang ganjil-ganjil. Kalau kita nak ambil benda tu, ambil ganjil. Makan sebiji ke, macam kurma kan nak buka puasa Ramadan nanti, ambil yang ganjil. Tak boleh 1, 3. Tak boleh 3, 5. Tak boleh 5, 7, ambil tu. Kalau kurmanya ada 1 lah. Maknanya ambillah jumlah-jumlah yang ganjil. Kalau nak buat air namanya air apa? Kadang orang minum apa namanya air kurma tu apa namanya? Nabis. Air nabis ni elok bagus minum. Kadang-kadang ada orang buat dah jus kurma tu. Dia buat jus kurma, kita tinggal letak baju. Okey tuan-tuan. Tetapi jumlahnya jumlah yang apa? Yang kita pun tak tahu berapa jumlah ganjil dia dah. Kita boleh buat sendiri nabis ni macam mana? Kita ambil kurma tu dalam kiraan ganjil sama ada 3, 5, 7 Ramadan. Maknanya kita malam tu kita ambil, kita bersihkan, bijinya kita keluarkan, kita rendam jumlah ganjil, lepas tu pagi tu kita minum. Bagus untuk kesegaran badan. Itu dalam bab kelebihan nombor ganjil lah. Kemudian mandikan dengan sopan. Tadi sebut memulakan mandian yang anggota kanan, menyisir rambut dan janggut sekiranya ada. Kemudian dah mandikan kapan. Nanti kita tengok kapan macam mana. Yang ini kain kapan ni saya dah letak nombor ni. Ni saubun nombor 5 ni. Ni baju. Baju. Ini sebenarnya kain kapan ni saya dah cakap dengan daling saya. Ini kain kapan ukuran saya ni. Kalau saya meninggal kan guna saja kain kapan ni. Dah tak payah potong-potong dah. Ni yang ni dah baju. Ni kita Ustaz bila letak macam mana nak potong baju betul. Ni dah siap dah. Kalau sini tuan-tuan, ni saya letak nombor 5. Ni baru basuh ni tuan-tuan. Siapa like FB saya baru basuh ni. Ni. Jadi ni maknanya kita masuk sini dia dah sini. Untuk baju. Nanti saya tunjuklah macam mana potong. Kena dulu potong tu buang. Cuma ada yang paling bagus, kita jangan buang banyak. Kita buang sikit je. Nanti kita tunjuk ni untuk baju. Tapi baju ni pun kita tengok nanti macam mana nak bagaikan. Bukan kita mayat bangun. Kalau mayat itu senang, mayat bangun, okey bangun. Ini sekarang mayat ni kita bawa macam tu betul. Macam ni kita nak bagaikan. Nanti caranya bukan mayat bangun, okey pakai, okey siap, baring balik mayat. Itu kalau mayat yang hidup. Dia macam ini kan. Nanti kita tengok ya. Bila kita letak sini, ni contohnya lah ya. Kadang-kadang kita nak bawa mayat, contoh ya. Nanti kita akan buat ketika kita ni. Kita nak bawa mayat ni kan. Lain ada bawa seorang. Bawa seorang. Letak yang tu lain. Kadang-kadang kita bawa 2 orang betul. Kiri kanan betul. Kita akan bawa macam ni. Bila kain kapan ni, isunya apa? Dia akan bijak sini betul. Betul. Dia akan bijak. Itu sebaiknya dia apa? Dia lipat sini. Nanti kita akan praktikkan macam ni. Dia akan lipat sini. Dia akan masuk sini macam mana? Letak macam ni. Letak. Kan tak bijak betul? Barulah Diringkan. Tentang ya. Lepas tu barulah yang baju ni dia akan kita ajar ni. Baju ni satu ni, kemudian sini. Betul lah. Ini saya baju dia. Yang sini. Kita letak kepala ke sini. Contohlah. Nanti kita tunjuk. Ni kepala ni mikrofon ni. Ni kepala sini kan. Letak sini.
Dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia masa kita buat jenazah tu dia tutup badan dia. Tutup sini. Macam ni. Kepala kan. Dia letak sini, baru letak sini. Dia akan masuk sini. Masuk sini, dia akan tarik sini, barulah kita tarik sini. Maknanya dia punya aurat dia terjaga. Dan kita dalam masa yang sama juga nanti kita mungkin tak nampak sangat ni. Dari segi yang sama kita tak pijak. Tak pijak apa? Kan apa? Cuma nanti kita nak apa? Cara nak potong nanti kita tengok lihat. Kita tunjuklah cara potong ni. Macam juga yang ni. Yang kita nak buat yang kita nak tak kapas. Kapas kalau ada bagus. Kalau tak ada, jangan tunggu lah Ustaz. Habis dah kapas, semua orang meninggal ni. Kena beli kat polis pula. Atau kena beli kat luar negara pula. Sudah. Tak payah, kapas ada, on. Tak ada, ni. Saya contoh ni kapas ya. Kadang kita buat macam ni. Contoh ni kapas, ni nak letak ke muka. Betul tak? Saya nak letak muka, kadang-kadang kita letak macam tu. Betul tak? Sebenarnya kita buat macam ni. Macam ni. Mana penting tu. Okey, ni contohlah. Saya gunting sini. Sini kan? Sebab saya punya package benda ni. Okey, tahu. Kapas ni kita dah potong besar ni tau. Potong besar ni, lebih kurang mana ni. Lepas tu kita tinggal ini umpama saya apa? Saya gunting dengan gunting kan? Macam ni. Kan? Macam ni. Buka macam ni. Kita tinggal masuk sini je. Sebab ni keras ni. Kalau buat kapas, kita letak macam ni kat muka tu kan. Maknanya kita kapas kita lipat ke sini. Lepas tu kita gunting sini. Gunting sini. Macam ni. Kita buka je dengan tuan. Kadang dia ada buka, dia letak biju tu kan. Boleh. Tapi kita nak mudah, kita potong lebih kurang ukuran muka ni. Lebih kurang. Lepas tu kita lipat dua. Lipat dua. Kemudian kita potong tengah sini. Kemudian dah jadi macam ni. Kita akan letakkan muka tu macam ni. Dia akan masuk sini. Dia akan kemas. Itu je. Dan untuk kain kapal ni yang ni, saya pun dah siap package dah. Saya dah saya dah ada dia. Kalau boleh batu niasan kita biar batu yang hidup. Jangan batu bata tau. Bukan tak boleh batu bata, boleh batu bata. Biar batu yang apa? Hidup. Batu hidup ni macam batu sungai. Istilah hidup ni apa? Sebab dia makhluk. Sebab hadis Nabi menyebut apa? Akhir zaman nanti orang Islam akan membunuh semua orang Yahudi. Dan orang Yahudi akan menyorok belakang pokok, belakang batu. Betul? Pokok dan batu berbicara. Melainkan satu pokok namanya pokok Ghor. Pokok Yahudi. Maksudnya kalau dapat batu, kalau ni batu yang apa? Okey. Untuk mengkafankan kita kena ada ni. Kena apa? Putih. Sebab putih ni nampak macam apa? Dia macam tak seram betul lah. Tapi sebenarnya melihat kain kafan amat menyeramkan. Hitam tu sebenarnya takut kan. Tapi lihat Kaabah yang warna hitam akan jadi apa? Menenangkan. Cuma kain kafan ni kalau boleh dari video ni saya letak saja nombor 1, 2, 3 ni. Dia kalau boleh dia ada berapa kain kafan? Dia ada 3. Ada 3 untuk lapisan lelaki. Dan ditambah lagi dengan apa? Dengan baju.
Tapi kalau dia hanya ada apa? Selai, cukup. Dia yang penting kalau dapat 3, perempuan berapa? 5. Kalau hanya ada 1, maknanya membaluti tubuh badan jenazah tersebut. Kemudian untuk jumpa balik kucing dia. Dia mengurung ni. Yang ni biasa saya buat untuk apa? Yang macam nak pakai apa? Dia punya serban dia. Jangan mana serban tu dia tutup sini. Kemudian talinya pun sini. Ni tali. Dia dah ada tali ni. Kita ambil daripada kain kapan tu juga. Maknanya kadang cuma kalau nak potong kain kapan, maknanya kita biasanya dia potong macam tu. Dia kadang yang nak bagus ya. Yang memotong kain kapan ni, contoh dia potong macam ni kan, betul. Kadang dia potong macam tu, kadang sengit betul. Jangan sampai habis. Confirm ni. Dia biasanya potong macam ni. Dia akan potong sini. Guna apa? Dia akan jangan macam tu. Jangan macam tu. Sebaiknya apa? Potong sini. Dia dah betul lah. Potong sini. Tarik sampai apa? Sampai last ujung. Jangan sampai habis. Barulah apa? Ujung ni potong balik. Dia kalau dia stop, dia jangan jadi berbulu tu. Bukan berbulu tengok tau. Dia apa? Dia ada bulu dia tu. Tapi kalau kita buat macam mana? Kita potong sini, dia memang tarik itu betul. Sampai ke ujung. Sampai ke ujung tu macam ni kan. Kita apa? Gunting. Itu yang terbaik. Tapi yang tadi pun boleh juga. Dulu boleh. Cuma yang nak kemas dia macam tadi muka nak kapas kan. Kalau kita ambil kapas pusing muka ni okey juga. Tapi kalau kita buat macam ni, letak tu ni dia akan apa? Terus masuk kemas. Okey. Ini untuk mengkafankan dalam dia sebut apa? Janganlah kamu berlebihan untuk kafan kerana sesungguhnya kafan itu akan hancur sesungguhnya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis biasanya putih. Cuma yang nak masuk Ramadan nanti biasanya lah wallahu alam lah. Kadang ada nak buat pembersihan kubur. Tak jadi masalah tuan-tuan. Cuma kadang ada yang dia ambilkan putih letak atas tu tak jadi masalah. Okey. Cuma kadang nampakkan kuning tu. Kuning tu lain macam sikit. Wallahu alam lah. Cuma kapan kan? Ianya masuk mulut, maknanya bilangan mayat tu lelaki 3, perempuan berapa? 5. Perempuan. Ni cara baju. Dulu baju ni macam kita buat potong besar tu. Tapi kalau caranya ni, sebenarnya kita buang banyak kain tu. Dia macam ni ya. Saya masih buat contoh dekat ni lagi lah. Contoh dekat sini ya. Kita buat baju macam ni. Dia sebenarnya kadang kita buat macam ni kan. Ni saya mudah je lah ni. Nanti kita tengok dengan betul-betul. Kita lipat lagi sini betul. Kita lipat sini. Kita apa? Kita pun gunting sini. Betul? Jadilah apa? Baju dia betul tak? Umpama macam tu. Kemudian kita tinggal apa? Kita tinggal lipat macam ni. Dia punya apa? Leher untuk mudah masuk. Masuk. Yang kedua, boleh tak buat cara macam ni? Macam ni. Kita apa? Kita lipat sikit sini. Kita buang sikit je tu. Jimat. Jimat sini kan. Jimat je ni. Mungkin tak apa jelas dalam ni mana. Kemudian kita apa? Kita potong sini. Kita potong sini. Sini kan? Untuk kiri kanan betul? Kemudian bawah satu. Jangan ni nanti tu belakang juga. Satu bahagian sini. Untuk yang ni lah. Betul? Dia jadi apa? Dia sama juga untuk kepala masuk. Ya. Cuma yang beza ni dua-dua betul benar. Cuma yang ni apa? Kan banyak buang kain tu. Yang ni apa? Hanya sikit je. Tapi muat tak kepalanya? Dulu muat. Dia segi cara potong tu maknanya segi kita tengok ni. Kemudian habis tu solat jenazah. Okey, pertama tadi mandi senam. Maknanya jangan lu fikir kamu barus ataupun air udara ataupun apa air mawar. Ada on, tak ada on. Ya, boleh ya? Yang penting air rata satu badan. Kemudian apa? Kain kapan? Kalau boleh lelaki berapa? 3, perempuan 5. Tapi ada satu on.
Ya. Kemudian yang ketiga, solat. Solat jenazah ni sallu ala mautakum. Hadis Nabi, solatlah jenazah dan jenazah kalian. Solat kata jenazah hadir baik, hukumnya fardu kifayah. Bila sebagian telah solat, maka terlepas yang lain kewajibannya. Kemudian syarat-syarat samalah Islam, tumbuh mayat tu ada tumbuh walaupun sedikit. Itu belum lagi mayat kena makan apa? Kena makan dinosaur. Dinosaur kan kena makan apa? Kena makan semua balik kampung saya tengok biawak tu sebesar anak saya. Tinggi memang besar. 2 ekor. Bukan dia mengawan, bergaduh tu kan. Rumput kawasan ke. Saya punya ketuk-ketuk lain lagi juga. Saya ambil saya betul. Maknanya kalau yang kena makan dengan buaya, kalau yang pergi ke zoo Melaka tu betul. Saya tak nak gambar. Tinggi ni dia betul tak? Bawah tu punyalah banyak buaya. Ada orang gila pegang kita, campak kita. Nak lari mana kita? Yang kena makan buaya, apa lagi yang apa? Yang macam kena bom badannya. Dan seumpamanya. Jenazah tu berbeza tuan-tuan. Cuma syaratnya confirm. Tapi kita pun jangan pula tangan kita apa? Kaki kita kena potong sebab apa? Sebab kencing manis. Buat pengumuman dijemput dia semua solat jenazah. Yang ni hidup lagi tuan-tuan. Yang tu potong tanam je tuan-tuan. Dimandikan tu basuh lah tuan-tuan. Dimandikan. Jangan dipanggil. Ustaz kata walaupun tubuhnya walaupun sedikit. Potong kaki dipanggil satu. Bawa hari solatnya Zuhur. Letak dekat depan imam. Siapa tu? Si Pulan. Kaki ni saya Ustaz. Orang hidup lagi kat rumah. Jangan dibuat solat jenazah tuan-tuan. Jangan dibuat solat jenazah. Jangan dengan dia. Macam ni siapa yang mandikan jenazah kan? Dia kan ada sikat rambut kan? Bila sikat rambut, kemudian rambutnya ni apa? Rambut ni ikut, betul tak? Jangan dibuang tuan-tuan. Jangan dibuang. Maknanya letak tepi dulu. Kemudian last ni letak kat sini lah. Jangan letakkan muka dalam pula. Jangan. Maknanya letak dalam kita melekampan tadi. Yang baru ni ada juga yang video yang Masya Allah, yang perempuan tu sebenarnya betul dia tunjuk tu cara-cara jenazah tu memang sedih tuan-tuan. Tapi yang ditunjukkan tu auratnya. Cuma pesanan saya juga tuan-tuan, kalau nampak orang aksiden yang meninggal tu jangan pula kita nak sembunyi nak buat apa. Jadi sianya inna lillahi aku lempang pula. Inna lillahi wa inna. Yang baru ni 3 adik-beradik betul? Yang 3 adik-beradik yang kena elektrik tu. Saya tengok ada juga dalam grup kita hantar. Sebenarnya video tu tuan-tuan, aib dia. Walaupun badan dia apa? Tak tertutup dengan aurat dia tutup, tapi aib. Kita meninggal tuan-tuan. Pak meninggal. Buat orang video kan. Jadi tatapan nak dia meninggal tuan-tuan. Jangan dibuat benda macam tu. Maknanya syaratnya sah solat jenazah sama macam solat. Maknanya kadang dulu saya punya pemahaman dah masa kecil-kecil tu, bila mana sampai imam dah takbir kedua betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar betul. Kita pun datang. Allahu Akbar. Sebab nak ikut imam tu. Dia tak boleh tuan-tuan. Dia dalam bab solat jenazah ni sama macam makmum masbuk juga. Ya. Sama juga macam tu. Dia bukan masalahnya tak boleh Allahu Akbar, imam dah 3. Allahu Akbar. Nak sama dengan imam, tak boleh. Dia istilahnya kalau imam dah Allahu Akbar, ya, Assalamualaikum warahmatullahi, kita apa? Kita tambah saja lagi. Tadi mula-mula Fatihah, kemudian selamat, kemudian doa kepada si mati, doa kaum muslimin dan muslimat. Dia mudah 4. Maknanya Allahu Akbar baca Fatihah, Allahu Akbar bacaan tahiyat, bacaan yang selawat Nabi yang kita biasa baca dalam tahiyat kita. Kemudian bacaan doa. Siapa dia yang mayat tu? Itu kalau kita faham, jangan ditanya imam jenazah lelaki perempuan. 1. Kalau imam 1 lelaki, 2 perempuan. Tak ada macam tu tuan-tuan. Tengok situasi keberadaan imam. Kita nampak imam bahagian kepala, mayatnya apa? Lelaki. Imam di bahagian tengah, mayatnya perempuan. Imam di bahagian kaki. Tak ada pernah berlaku macam tu. Itu pondan tak ada. Dia tak ada masalah pondan tak pondan ya. Imam akan berada 2 tempatnya. Satu kepala, satu bahagian tengah tu. Lepas tu tengok jenazah tadi.
Oh kecil, betul? Maknanya budak lelaki. Itu apa? Kecil, besar. Jenazah dewasa lelaki. Kemudian imam berada di tengah, betul? Kecil, maknanya jenazah. Tapi biasa dia akan maklumkan lah. Cuma masih di tempat saya, tak salah tuan-tuan. Tapi alhamdulillah di masjid kampung Pasir Panjang yang saya hantar video ya tuan-tuan. Selalu di kampung masjid saya lah. Kalau ada kematian selepas solat jenazah, orang ni Al-Fatihah, doa, ada seorang tu dia pegang mulut. Dia pegang mulut, dia bagi salah. Masalahnya dia bagi masa doa tuan-tuan. Dia nak suruh aku. Tu je. Nak bagi okey. Tapi dia bagi tengah. Doa kan. Dan tu masih mulut ni. Merah ke hijau? Itu dia masalah dia tuan. Betul. Dia bagi tak apa. Tapi yang bagi tu bukan daripada rumah. Dia memang dah ada tu. Jangan pula yang anak-anak ni pula lepak. Kenapa kau lepak kat masjid? Tunggu mayat tak? Ini income saya. Memang dapat RM5 seorang. RM5 seorang. Tak ada masalah. Jangan kita haram tuan-tuan. Tempat saya tu okey. Dulu ada dia air botol tuan-tuan, air botol. Mana keluar daripada masjid tu dekat ni dia sediakan kain melekat ataupun kain batik bagi yang mampu. Kalau tak mampu jangan, ya. Cuma yang saya sebut tadi lah, saya pergi tempat tanah kuburan tu agak-agak lah. Belum lagi ditalkinkan, belum lagi dikemus betul-betul tu. Baru masuk lain lahat ni. Dia pula ada sebelah aku tu. Macam mana malam ni, pihun boleh? Air sirap. Tuan-tuan datang tahlil bukan masalah pihun air sirap tuan-tuan. Kalau tuan rumah bagi air sirap, minum. Tuan rumah bagi air Milo, minum. Tuan rumah bagi air suap, minum. Jangan komplain je. Apalah, pernah aku baca-baca talqin, kau bagi air suap je. Sudah tuan-tuan, bukan masalah minum tu tuan-tuan. Itu kalau ada kemampuan. Macam tadi tu, macam duit tadi yang disediakan tu, bukan disediakan oleh pihak pengurusan, tak ada masalah. Kadang orang meninggal kan, tuan rumah pula sibuk nak masak, mak dia meninggal tuan-tuan. Sibuk pula nak masak macam nak satu hari raya pula. Sepatutnya yang sediakan apa? Jiran-jiran yang membantu. Kalau malam tu tak ada tapi biasa tempat saya, Masya Allah, mungkin kat sini pun ada juga. 3 hari tu dia buat di masjid, di masjid senam. Kemudian macam jumpa Pak Imam, Pak Milal, cakap pagi ni lepas subuh nak buat majlis apa ni, bacaan tahlil selama 3 hari, 3 subuh lah. Tak payah kat rumah, maknanya dah dibaca tu, habis saja baca, kita minta jenazah pula. Jemaah-jemaah yang hadir pagi tu berkelapangan, kita dah satu kedai makan betul. Kita dah kata okey, semua jemaah pergi kedai makan. Makanlah apa yang ada di sana. Tapi janganlah lebih-lebih sangat. Bukan maknanya dimakan betul dikira dibayar. Tentu senang. Kalau mampu. Kalau tak buat pun tak, yang kita kena yakin dan bila nak menyebut ilah hadrati kepada jemaah. Saya pernah satu bacaan tahlil tu untuk jenazah dikubur Sungai Buaya. Jenazah dikubur di Tanjung Darat. Aku dengar je, mak aku dekat Pasir Panjang ni. Itu pun masalahnya. Sebenarnya kalau kita sebut wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha. Tuan-tuan, berapa banyak dapatnya tu? Yang hidup dan mati macam istighfar. Saya sebut banyak kali tuan-tuan, ini hadis dalam adab mufrad. Seorang lelaki bertanya pada kepada Nabi, wahai Rasulullah, ibu dan bapa ku telah meninggal. Apakah amalan yang aku lakukan berterusan amalannya kepada ibu dan ayahku? Yang pertamanya mendoakannya. Kita doakan ibu begitu adalah lepas sembahyang, Allah maghfirli wa liwalidayya, betul? Mak bapa kita, ada mak bapaknya, betul tak? Sekarang kita anak hidup, kita doakan ibu bapa kita yang meninggal dunia, betul? Dan ibu bapa kita yang telah meninggal dunia, siapa nak mendoakan ibu bapa kita yang kepada ibu bapa kita? Dan ibu dan mak bapa kita meninggal, kita anak, betul? Kita doakan ibu bapa kita sebab kita anak masih hidup. Tapi ibu bapa kita, ada ibu bapanya yang kita panggil atuk, betul? Siapa nak mendoakan ibu pada bapa kita? Itu kalau istilahnya
Yang pertama tadi mendoakannya istighfar. Istighfar itu apa? Astaghfirullahalazim, mendoakan keampunan. Kalau kita buat astaghfirullahalazim yang saya pernah sebut tuan-tuan, dulu saya baca ikut juga. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa. Saya berhenti dulu. Salah tu sebenarnya. Jangan berhenti illa. Ya, dulu saya astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa. Kita macam betul. Wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebenarnya berhenti kat mana? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa hu. Illa hu. Tu al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi kalau kita astaghfirullahalazim, kita dapat kita betul. Kita nak tambahkan lagi astaghfirullahalazim lil muslimin wal muslimat, dapat semua. Nak detailkan lagi, astaghfirullahalazim li, bagi diriku, wali walidayya, kepada kedua ibu bapaku, wali jami'il muslimin wal muslimat, seluruh muslimin dan muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, mu'min dan mu'minat, al ahya, yang hidup, wal amwat, dan mati, min masyarikil ardi, daripada timur ila magharibiha, ke barat. Tuan-tuan, itu ganjaran pahala yang Masya Allah, kita pun tak tahu mana amalan yang Allah gandakan. Tetapi membaca astaghfirullahalazim, Masya Allah, kita mendoakan ibu bapa kita betul. Dalam masa yang sama kita mendoakan kepada ibu bapa kita, dan ibu bapa kita kepada ibu bapa, Masya Allah, semua dapat. Sebab kita, rentetan kita nampak apa? Kalau kita tengok carta kehidupan Nabi Muhammad bin Abdullah bin sampai berapa banyak tuan-tuan. Saya apa? Saya Muhammad Syukri bin Ahmad bin Lahi bin Solat. Belum mana tahu aku namanya Solat. Tapi nama arwah mak saya Syarifah binti Haji Ali Akbar. Dia dah lupa, dah tak tahu ke mana tuan-tuan. Tapi ada dia punya apa? Dia punya salur, dia punya turutannya tu. Tapi kalau kita doakan tu, Masya Allah, kita doakan mereka. Dan itu bila sebut tadi izamatan Ibn Adam, kita punya sadar, walaupun isu apa yang rumput tu betul, yang rumput tu macam rumput haram betul, memang kita tak boleh betul. Tapi kalau rumput tu dah tinggi sampai tinggi sini, agak-agak lah madu kubur, tu agak-agak lah, tu melampau sangat tu. Sebab hadis Nabi menyebut izamatan Ibn Adam in qata'a amru illa min salas. Yang tiga benda ni hadis sahih ni. Yang pertama ilmu yang manfaat. Tu buat TikTok kena hati-hati. Ini kena jual sabun pakai tuala ni. Saya nak jual sabun tuan-tuan. Memang lakulah sabun saya. Bukan jual sabun, dia tengok orang sabun. Tu masalahnya, betul tak? Masalahnya sekarang ni, orang tak fikir tuan-tuan. Sekarang istilahnya kita ambil ni, Masya Allah, yang kita buat dosa tu, kita ambil satu pasir, ni pasir semua, ambil sebiji pasir, tengok pasir tu, campak balik, cari pasir tadi, tak jumpa. Apatah lagi kita nak minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariah, kemudian waladun soleh. Kemudian ya syarat-syarat tadi, maknanya solat jenazah tadi. Dan ingat ya, bila sampai ke tanah kuburan, kalau seorang ya, ini sebab macam mana kita nak mengkafankan ini. Contoh kita sampai ke tanah penguburan. Ini bahagian kepala ya, ini bahagian kepala, ini bahagian kaki. Contoh, ini kepala, ini kaki. Kan? Sekarang kita seorang. Kat mana kita sesuai dulu? Sekarang ini kepala, ini kaki, sana kiblat. Kat sini ke? Kat sini ke? Sini ke? Sini ke? Tengah. Yang paling bagus kadang orang pergi mana? Dia nampak oh sana kiblat, di sini. Betul tak? Sebab apa? Dia menghadap kiblat. Tapi pada hakikat dasarnya, pada yang tu, sebenarnya dia sedang pegang belakang kepala siapa? Mak dia, betul tak? Sepatutnya kita berada di mana? Kita berada di sini. Sini menghadap mana? Walaupun kita membelakangi kiblat, tapi kita macam umpama menghadap ke apa? Sebab jenazah tadi macam ni tau. Jenazah macam ni, kemudian dia akan masuk liang lahat sebelah mana? Lambung kanannya, patut mukanya arah mana? Arah kiblat, betul. Kita anggap sana kiblat. Bermakna kalau dia berada kat sini, betul tak?
mak, apa khabar mak. Walaupun kita tahu mak yang dah meninggal betul, tapi sikit adab. Macam tu jugalah kalau imam. Imam dia bagus, dia bila mana Allahumma antas salam, imam mana pusing mana? Sini betul. Ataupun imam terus pusing apa? 180 darjah menghadap mana? Menghadap kepada makmum, betul. Walaupun doa dia umpama macam imam tapi tak ada masalah. Maknanya berdoakanlah tu. Cuma imam dia arah ke depan je, tak salah. Tapi sikit adab. Adab tu. Maknanya kalau kita sebut tadi masya-Allah, bila mana talqin tu sebenarnya memang tak ada. Maknanya talqin tu untuk siapa sebenarnya? Untuk yang hadir. Yang mayat tadi dia dengar je. Walaupun soalan dah bocor tuan-tuan. Dah bocor dah lama soalan tu. Tapi yang boleh jawab apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu mulut dikunci. Ini surah Yasin ayat 65. Mulut dikunci, yang berkata tangan-tangan mereka dan menjadi saksi kaki-kaki mereka. Sekarang ni Masya Allah, ada orang yang berjanji, tuan-tuan, lantiklah saya menjadi wakil rakyat Tanjung Darat. InsyaAllah tuan-tuan, masjid kita saya akan buat 18 tingkat ke atas, 18 tingkat ke bawah. Hebat tak tuan-tuan? 18 tingkat ke atas, 18 tingkat ke bawah. Bila tuan-tuan lantik saya, haram saya tak buat, betul? Itu janji saja, saya tak boleh buat. Dan dia dapat kuasa, betul? Kat dunia memang boleh dia lalu. Tapi di hari akhirat, Masya Allah, tuan-tuan, dikunci mulut mereka, berkata tangan-tangan mereka dengan apa yang mereka lakukan. Jadi kita banyakkan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Okey. Solat jenazah ni tak ada masalah. Cuma kalau kat kampung saya tu memang majlis masih panjang, memang confirm buat masa ni lah. Memang dia bagi RM5 seorang. Cuma nak duit tu, ambil duit tu, pergi kedai beli aiskrim, makan kenyang. Okey. Dulu nasi kukus RM5, sekarang dah RM7, betul? Tak cukup. Dulu RM5 saja. Sekarang dia RM5.5. Sekarang RM7 lah tuan-tuan. Sana RM8. Kalau nak beli tu, okey. Tapi kalau kita rasa untuk menambahkan lagi jariah yang meninggal ni, kita ambil duit tadi, masukkan dalam apa? Tabung. Tabung masjid ataupun tabung mana-mana. Macam orang buat kondangan, saya pernah pergi kondangan, saya dah letak lah, tak kisahlah duit dalam tu RM10, RM1 kan, RM1 pun tak tahu kan. Tapi kita nak sombang kan. Tapi orang yang tuan rumah pula, dia tahan dengan dia. Saya nak salam, saya dah pegang ni. Dia tahan ni. Jadi saya tak boleh buat apa. Apa hal ni kan? Memang dia tak nak terima. Tak terima jangan macam tu. Drop lah my water face kan. Apa hal ni kan? Jangan macam tu. Kalau tak nak terima, jangan macam tu. Betul tak? Apa salah kiranya? Dia buat tabung, betul tak? Dia buat kotak tu. Lantaklah kotak apa kan? Dia ambil, terima kasih ya. Saya alhamdulillah buat masa ni saya cukup untuk untuk majlis saya. Jadi terima kasih semangat ni. Tapi semangat ni saya letak dalam kotak ni ya. InsyaAllah kotak ni saya akan bagi pada Masjid Tanjung Darat. Tak seronok Masjid Tanjung Darat betul? Buka wah macam tu betul. Macam ada yang tanya baru ni, apa hukum tabung-tabung yang bergerak pada hari Jumaat? Tak boleh tuan-tuan. Fatwa Selangor, okey, boleh. Kalau ada fatwa negeri lain memang kita tak benarkan. Cuma di Selangor boleh buka dalam Jabatan Mufti, hukumnya harus. Tapi jangan satu tabung kecil tu je, pusing semua. Sebab ada satu masjid di Subang Jaya, dia letak tabung ni besarnya. Besar tabung ni. Tabung ni besar ni, besar gila. Kemudian habis saja azan Jumaat, selepas saja solat Qabliyah, ada dua petugas. Seorang bahagian depan, seorang bahagian belakang tengah. Dia akan bermula dengan tabung besar ni, dia akan pegang. Dia akan jalan pada semua jemaah. Yang masalahnya, yang bagi tu masuk dalam tabung satu, masuk dalam kocik budak tadi. Yelah dia dah bertugas betul. Yang jemaah ni tengok, berapa dapatnya? Berapa dapatnya? Berapa dapatnya? Habis jemaah tadi apa? Tengok saja. Itu larah namanya bang. Maknanya dia tengok. Maknanya kalau yang Masjid Tanjung Darat ni saya rasa dekat 400 tabung tak ada masalah tuan-tuan. Bergeraknya sekali kan. Dia tak adalah bergerak sini. Sampai habis khutbah agak-agak lah.
dah bergerak sana, bergerak sini. Tak ada, maknanya bergerak tak ada masalah. Cuma dari segi kita faham nak bagi tu tak jadi masalah, cuma segi kemampuan kita. Macam nak buat sampai macam nak buat apa sempena 40 hari, sempena pecah kepala, tak ada tuan-tuan. Kita pun tak tahu pecah kepala ke pecah perut ke apa, tak ada. Jangan duk fikir ni semua, tak ada. Yang kena faham, Masya Allah, kita kena mendoakannya pada setiap masa. Dan tak semestinya pergi ke kubur, tuan-tuan. Tak semestinya pergi ke kubur. Maknanya kita sambil dulu, Masya Allah, pada ibu dan bapakku, Masya Allah, ni dalam rukun solat tadi. Kemudian sunat-sunatnya tadi sama juga, macam mana solatnya biasa. Cuma bezanya jangan jauh sangat, betul. Kalau nanti imam Allahu Akbar, dia seorang-seorang rukuk. Allahu Akbar, dia seorang-seorang sujud. Mahal ni kan? Tak ada. Maknanya dia 4 kali takbir. Ni tadi saya sebut tadi ya. Kemudian solat jenazah, mengkuburkan. Ni tanah kubur, jenazah, mengumikan dan mengkampankan jenazah tadi. Setengah ayat kita lihat ya. Cara jenazah tadi, ni mana izamatat insan in qada'a anhu wa amalu illa min sadaqatan jariyah aw ilmu yantafu bihi aw waladin salih yaruna. Bila mati manusia putuslah semua amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, ataupun anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Awas ya, akhirat di hadapan. Dan kami salat dan kami munajat, kami minta kepada Allah. Jom salat, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kemudian dan itulah untuk pagi ni, insya-Allah. Rehat je sekejap. Okey, rehat 10.30 tepat ni, insya-Allah. Jadi kita akan rehat kejap. Kita jangka dalam pukul 12 malam habis ni. Sambung tak sanggup. Okey, saya rasa sekadar tu kalau ada soalan lah. Maknanya kita ambil 4 tadi. Maknanya memandikan yang urusan awal biasalah. Maknanya kalau kematian kita akan buat apa, laporan itu yang kita maknanya. Kemudian ada kematian, ada waran, ada tu, maknanya kita maklumkan. Itu maknanya kita kena rapat juga dengan bahagian pusat masjid, masya-Allah, untuk kita tahu. Maknanya memandikan, mengkafankan, kemudian menyembahyangkan solat, kemudian mengkebumikan. Maknanya dalam bab mengkebumikan tu, masya-Allah, itu maknanya mereka yang hadir menghadiri jenazah mendapat satu kerat, satu gunung. Sampai ke tanah kuburan dapat lagi satu gunung. Gunung ni berdasarkan kepada apa? Masya-Allah, kalau gunung tanah, tuan-tuan, 2 tanah 1 lodi berapa banyak dapat? Kalau tanah merah berapa banyak dapat, tuan-tuan? Kalau tanah tar berapa banyak dapat? Kalau tanah tu bukan tanah tetapi emas, tuan-tuan, masya-Allah, berapa banyak dapat? Itu berdasarkan kepada yang kita penting yakin ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita jangan sampai suatu tahap kita hilang amalan kita dengan apa riya dan sumpah menyebut keburukan orang lain yang menyebabkan kita jauh daripada rahmat dan kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa ada kerjanya. Insya-Allah kita akan sambung lagi selepas ini. Insya-Allah Allah Taala alam. Assalamualaikum Ustaz. Okey, boleh. Boleh tanya? Bagaimana kalau kita menghadapi jenazah yang mata dia tu terbuka, so nak merapatkan mata dia? Jenazah yang mata dia, itu sebenarnya bila jenazah ni Allah alam lah, kadang dia tarik tu dia macam kat atas. Cuma istilahnya untuk menutupkan tu ya, kadang-kadang ada benda-benda yang kita pun tak tahulah amalan-amalan yang si mati tu orang alam. Cuma bila dia dah meninggal, jangan kita bilang ni sebab kau makan riba. Jangan tuan. Ni sebab kau makan benda haram ni, bukan. Jangan sebut dia dah meninggal, tuan. Itu maknanya benda ni, amanah ni kepada yang dah hidup, yang mati dah selesai. Bukan selesai pun, dia dah putus dah. Dia akan jawab depan Allah SWT. Kita pula jangan pula bila dia dah mati, kita pula bodoh sebab dia mati. Muntah kita jadi, betul tak? Kita pula ni si mati ni pak ni makan harta haram ni kita pula. Yang dia buat benda tu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang dia letakkan minyak ni semua di selawat dia tarik sini. Cuma kadang benda-benda tu sebagai suatu benda-benda yang kita elak si mati tu. Cuma dalam satu tahap kalau susah sangat, maknanya kita tengah letakkan apa tu? Macam kapas ke. Cuma benda-benda ni saya nak sebut. Yalah kadang ada yang meninggal angkat tangan dan dia naik angkat tangan macam tu balik kenapa ni ni tengah berjugit tengah berjugit mati macam tu betul macam mana nak dimandikan tu
Lepas tu yang mati kau nampak tu je. Kalau tangan jatuh. Itu mata tadi. Mata boleh lagi tutup dengan tu, betul tak? Cuba bayangkan terangkat ni, lepas tu tekankan kaki tu. Istilahnya kalau dapat kita dengan lah kita berdoa, satu berdoa, kemudian di bersalawat kepada Nabi SAW. Nak minum tadi masalah. Maknanya saya dah sebut tadi persoalan mata tadi. Ya, nampak macam-macam biasa. Cuma kadang kita apa? Kadang kita itu maknanya amanah kita. Maknanya kita ni ni sebab ni makan haram ni geng makan geng apa ni geng kaki ekor. Dulu pernah tuan-tuan, ada yang ahli masjid, saya tak nak ni lah, maknanya dia ahli masjid tak, aku main nombor ni tuan-tuan, bukan tahap makmum tuan-tuan, tahap atas tu. Dia main nombor ekor tuan-tuan. Dia main nombor ekor. Tapi dia kata apa? Aku tak makan untuk anak bini aku, tapi aku beli nombor ekor ni, aku menang, aku beli untuk minyak motor. Agak-agak kan. Kadang dia guna kepala otak dia, betul. Cuma dalam bab yang tadi tu, kadang dengan amalan kita panggil orang soleh satu, kita berdoa, maknanya kalau mungkin kita minta pada waris-warisnya memaafkan dia. Tuan-tuan memaafkan. Sebenarnya kita tak mungkin untuk memaafkan. Macam motor saya hilang, S5 saya hilang. Sayang tu motor apa tu. Motor tu motor yang tapi hilangnya sebab dulu ada budak laju tu di rumah saya tu. Kemudian saya boleh tutup pula tu. Bukan saya buat, saya buat jerat tuan-tuan. Saya tutup pula tu, ada lampu yang sensor tu. Lepas tu motor saya X5 sebelah tu. X5 yang generasi yang pertama tu. Memang power tu. Saya beli 1,000 lebih je. Tetapi elok pula kunci kat situ. Yang hebatnya tuan-tuan, hilangnya asal pukul 3-4 pagi tuan-tuan. 3-4 pagi. Yang hebatnya tuan-tuan, maghrib baru saya perasan. Subuh tu saya naik kereta kancing BJA 6941. Masih dekat store ni, dekat Bangil. Zuhur saya naik kancing. Saya tak perasan ni motor saya hilang tuan-tuan. Asal saya naik motor kancing ini, maghrib saya pun dah semangat pakai baju, pegang kunci, saya keluar. Mana kunci saya? Mana motor saya? 2 kali saya pusing rumah. Motor aku hilang betul. Kalau saya sebut, aku tak redha, aku tak halalkan kau yang curi motor aku ni jumpa di padang mahsyar. Rasa macam seronok je tuan-tuan. Cuma bayangkan satu masa nanti, dia tak ada Allah Subhanahu Wa Taala, engkau akan masuk, engkau dah selesai masuk syurga ya. Baru nak langkah pintu syurga tuan-tuan. Kejap. Oh, kau tak ada, kau tak halang. Ni ada seorang ni, mamat mana ni? Aku tak tahu mamat ke mana ni kan. Dia sedang bawa motor kau. Tunggu sekejap. Cuba bayangkan depan pintu syurga tuan-tuan, tengok bidadari yang seksi. Abang, abang. Masalah dekat syurga tuan-tuan, jadi masalah nak pakai sebuah koyak ke pendek itu pulang tuan-tuan. Dekat dunia kita ada syaratnya. Apa pula nak masuk syurga nak pakai sebuah dalam ni kan? Gila kan? Tapi maknanya di syurga dah tak ada masalah apa. Tapi istilahnya apa tunggu? Itu sebenarnya memaafkan. Dan bila mana kalau kita maafkan ni, Masya Allah. Kalau orang tu mencuri, bukan maafkan apa, bukan kita setuju dengan curinya tu. Mencurinya tetap dosa. Dia akan menjawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengan dia tak ada apa, tak ada urusan. Tapi satu masjid dia datang tuan-tuan, selang seminggu dia datang, Ustaz, tinggal apa? Tinggal lampu, tinggal brek ni. Yang lain saya dah jual Ustaz. Gitu pula, janganlah jadi apa, sombong pula. Tinggal brek dia, ganti balik. Maknanya kalau dia dah datang tu dalam keadaan apa? Hati dia dah terbuka. Jadi dalam bab ni Masya Allah kita memaafkan tu. Macam kita mena'udzillah menjaliklah. Biasanya kita akan selawat, kita akan tu. Kalau biasanya dia akan letak dengan minyak-minyak. Kalau dia minyak-minyak yang terbaik, jangan minyak panas tuan-tuan. Jangan minyak cakapak, agak-agak lah. Ustaz kata minyak cakapak dia bantai dia. Letakkan bantai mayat. Mayat apa pedih lah weh. Kalau mayat pedih, mayat hidup lagi sebenarnya. Faham tak? Maknanya letak minyak yang apa? Dia ada minyak bumbu tu dah lembut. Dia ada minyak bubut yang HPA tu kan. Kadang kita letak dekat mana? Dekat ni, di sini-sininya. Maknanya kadang benda tu, itu kalau sebut bukan saja mata terbeliak, tetapi kadang tangan terangkat macam tu. Kadang dia memang dah
Tak boleh tuan-tuan. Jangan dipaksa. Cuma itulah maknanya segi amanah kita yang hidup. Yang melihat maknanya kalau ada aib orang, itu maknanya kita kena jaga. Walaupun dia nampak benda tu kan betul, maknanya jangan disebarkan aib. Kalau dia boleh dibentuk macam tu, sebab kita yang menimbulkan jenazah ni, kita pun tak tahu apa nasib kita nanti. Cuma kita mengharapkan mudah-mudahan, Masya Allah, yang saya pernah dulu Ustaz Kamal Syari tu, saya pernah dengar kuliah dia, Masya Allah, masa sebelum saya cuti masa 1996 tu, saya dengar dia punya ceramah dia, Masya Allah. Anaknya ramai, tapi Masya Allah, anaknya semua berjaya tuan-tuan. Tak apa tuan-tuan, anak-anak yang berjaya mumtaz tak jadi masalah. Yang berjaya tu maknanya kita benar-benar tak salah, tapi jangan pula kita anak kita berjaya kita pandang hina anak orang lain. Tu. Maknanya berjayanya anak ni kita kena ingat juga, berjaya ni bukan berjaya dunia saja, tetapi kita berjaya juga dengan adab dan akhlaknya dan ibadat solatnya. Masya Allah, kita rindu dengan anak-anak yang sampai ke masjid. Tak apa tuan-tuan, budak-budak ramai ke masjid tak apa. 2010 saya sampaikan Masjid Ganjung ni tuan-tuan, lepas solat Jumaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budak-budak kat belakang dah. Dulu saya dah lama tu saya dah alami tuan-tuan. Assalamualaikum. Mana mamu jemaah yang budak-budak ni, tapi bagus tuan-tuan. Tapi lama-lama dia dah berubah. Kemudian 2019, 2018 saya tengok ramai anak-anak ni dah suka depan. Ya, dia ke depan. Tapi bila 2020, bila PKP, dia dah mula kembali. Jadi kita tak jadi masalah anak-anak sampai ke rumah Allah, tapi kita kena didik dia. Kalau dia dah sampai soal yang pertama, jangan kita pulang, apa budak ni? Dia buat. Lepas tu budak tu bising belakangan. Saya ada borak dengan kawan di satu masjid tu, kata kalau hari Jumaat memang ramai budak-budak, tapi masalahnya tuan-tuan, bungkusan-bungkusan dia bawa keluar dulu. Bungkusan makanan tu dia tak solat Isyak, bungkusan makanan dah hilang tuan-tuan. Itu dia sebenarnya. Jadi insyaAllah kita akan berhenti sebentar. Dan itu sekadar yang saya boleh jawab lah. Cuma dari segitu malam lah, kita yang penting sama ada kita letak minyak dan kita selawat dan juga kita berdoa dan kita minta waris-waris yang memaafkan dan kita mendoakan. Cuma kalau memang dah tak boleh tu, kita usahakan untuk tidak membuka aibnya, walaupun dia buat jahat macam mana sekalipun tuan-tuan. Sebab dia dah meninggal. Dan kita yang belum meninggal ni tuan-tuan, maknanya kita jangan pula bersalah kepada orang yang telah meninggal. Sebab apa? Nanti kita pula kena jumpa dengan dia. Allah Ta'ala alam. Okay, boleh rehat ya sebentar. Allah.